Minha zahirul amri, ada di antaranya zahir perkara. Depan-depan lah dia buat benda ni. Walaki yughlabu an-nasu fi ithari hawa. Namun begitu, walaupun depan-depan sekalipun, akan terbiasa kepada manusia ni dalam melebihkan akan hawa nafsu dia, keinginan dia. Fayughmidu ala ilmin yudhalliluh. Lalu dia memejamkan mata pada pengetahuan dengan terang-terangan secara dia tahu sekalipun untuk yang menghinakan dia. Dia syaitan berjaya, iblis berjaya buat dia nampak benda yang salah tu pun betul depan-depan kerana hawa nafsu yang dia ada. Wa minha, tapi ada juga pembelitan iblis ni ghamidun, tersembunyi. Wa huwa yakhfa ala kathir min ulama, dan bentuk ini adalah apa yang tersembunyi pada banyak di kalangan orang-orang yang berpengetahuan. Wa nahnu nushiru ila fununin min talbisihi, dan kita akan isyaratkan kepada seni-seni yang ditalbiskan, yang dia disamar-samarkan oleh iblis. Yustadallu bimadhkuriha, yang kita akan berdalilkan dengan sebutannya ala mughfaliha, terhadap apa yang dilalaikan oleh iblis. Mari kita sebut seni bahagian ilmu tersebut dan apa yang iblis akan mainkan. Idh hasru turuqi yatul, kerana sekiranya kita nak bilang semua cara iblis gunakan, dia panjang sangat. Tapi kalau kita sebut seni pada satu ilmu sekian, apa jadi? Pada ilmu sekian apa jadi? Pada ulama hadis apa jadi? Pada ulama yang belajar fiqh apa jadi? Pada ulama yang belajar qiraat apa jadi? Ini kita akan mulakan dengan qiraat dulu. Dia kata idh hasru turuqi yatul, kerana tak menghitung jalan-jalan iblis ni membelitkan atas manusia ni adalah sangat panjang. Wallahul asimu, dan Allah lah yang melindungi kita. Baik, pertama, dzikru talbisihi alal qurra, sebutan atau pernyataan tentang talbis, penyamaran iblis ni terhadap para qari. Qurra tu plural bagi qari. Dan qari ni dalam konteks bahasa Arab hatta zaman Nabi dahulu digelar kepada penghafal Quran sebenarnya. Qari, Quran, itu adalah penghafal Quran yang biasanya membaca Quran dengan banyak, ataupun diminta baca Quran kepada orang ramai dengan banyak. Biasa normally benda ni memang nama macam tu. Cuma kita dekat Malaysia ni dekat tanah Melayu kita ni ada istilah lain. Qari tu baca Quran sedap. Baca Quran sedap bukan semestinya hafal Quran. Banyak orang digelar qari'ah, baca Quran sedap tapi belum tentu hafal Quran. Kalau di tanah Arab, bila kita panggil orang tu qari, dia memang hafal Quran. Sebab istilah, kita pernah terangkan dulu, istilah hafiz itu digunakan untuk orang hafal hadis, bukan orang hafal Quran. Macam Hafiz Ibn Kathir, Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Al-Munziri. Hafiz tu gelaran untuk orang hafal hadis. Orang hafal Quran dipanggil sebagai qari. Mufassirin. Itu ahli tafsir. Yang ini tentang qari je. Dia baca Quran sedap. Baca Quran sedap, banyak baca Quran atau mahir baca Quran. Cuma di tanah Arab memang kalau qiraat dipelajari pun, bacaan-bacaan Quran tu dipelajari, bila orang tu dah hafal Quran baru dia belajar qiraat. Di tanah air kita Malaysia ni, saya perhatikan tak hafal Quran pun belajar qiraat. Dia terbalik. Kalau ikutkan pada belitan iblis pada bab ni, orang Malaysia kena teruk lagi dua kali ganda. Sebab diorang di sana yang hafal Quran, yang kita nak bincang ni, orang hafal Quran yang sibuk dengan qiraat, dia hafal Quran tapi sibuk cari qiraat, sibuk tentang cantikkan bacaan. Bukannya orang tu tak hafal Quran, dah hafal Quran tapi buat. Kita di Malaysia ni tak hafal Quran tapi cantikkan bacaan. Itu lagi dua masalah tu sebenarnya. Quran tak dihafal. Tapi ni, yang ni kumpulan kita baca ni adalah mereka yang dah hafal Quran. Okey, dia kata apa? Fa min dzalika, maka di antara itu adalah anna ahadahum, seorang di kalangan mereka ni yang qari Quran ni, yashtaghila anna ahadahum yashtaghilu bil qiraati syadzati, bahawa dia sibukkan diri dengan qiraat yang syadz. Qiraat yang syadz ni yang janggal, yang ganjil, yang biasanya ia cara bacaan tadi dikatakan janggal atau ganjil ni, yang
Ada diorang kata ahli bahasa kata tak apa baca macam tu. Ya, kita ingat bila kita sebut qiraat yang mutawatir, yang macam diorang baca macam baca yang qiraat Hafs dan Asim kita baca. Lepas tu ada Warash, ada sekian tu. Yang bacaan cara mereka ni yang 7 qiraat tu memang mutawatir. Maksud dia memang Nabi baca macam tu, ajar para sahabat baca. Sebab kadang-kadang di kalangan orang-orang Arab ni, mereka payah nak membaca ikut bahasa Quraisy. Sebenarnya Quran turun dengan bahasa Quraisy. Cara Quraisy bercakap, cara Quraisy melafazkan kalimah. Contoh macam alaihim. Dia tak baca alaihum. Tapi ada kabilah yang tak boleh alaihim. Saya ingat di Yaman dulu ada satu kabilah belah-belah Taiz, Yaman. Di tengah Yaman tu, memang diorang kalau kita kata fihi, fihu. Fihi, fihu. Alaihi, alaihu. Dia mesti bunyi hu juga. Dia takkan boleh baca alaihi. So untuk mereka macam ni, bacaan-bacaan tertentu yang pernah Nabi ajar dan izinkan para sahabat, memang kita kata benda tu memudahkan mereka untuk baca Quran. Mudahkan untuk baca Quran. Macam dulu pernah sekali Umar bin Khattab tegur Ibnu Mas'ud. Dia pergi ajarkan qiraat atau baca Quran ketika dia duduk di Kufah tu, dia baca Quran ikut bahasa Hudzail. Bukan bahasa Quraisy. So Umar tulis pada dia surat, Umar kata apabila sampai surat ni pada engkau, jangan lagi ajar orang Quran baca ikut bahasa Hudzail. Baca ikut bahasa Quraisy. Baca ikut bahasa Quraisy. Dia memang pemudahan itu Nabi minta. Nabi minta Allah Ta'ala dimudahkan Quran itu untuk dibaca ikut lidah kabilah-kabilah yang lain. Sebab kalau kita lihat dalam Bukhari dan Muslim, ada kisah berkenaan dengan bila mana Umar bin Khattab dia melintas dengan Hisham bin Hakim bin Hizam. Hisham bin Hakim bin Hizam yang baca surah Furqan tak macam dia belajar dengan Nabi. Bila Umar lintas tu, dia baca, Umar terkejut. Umar hampir nak terkam, dia tengah solat. Tapi oleh kerana dia solat, Umar tunggu. Habis solat, Umar cekak tengkuk dia, heret sampai bawa depan Nabi. Pegang itu bawa lari. Lepas tu bila sampai depan Nabi SAW, Nabi kata apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, dia ni. Dia baca surah Furqan. Tak macam kau ajar aku surah Furqan. Dia baca lain. Lepas tu, Nabi kata, lepaskan tangan kau. Tangan terlepas ni, Umar. Lepaskan. Lepas. Nabi kata pada Hisham bin Hakim bin Hizam, baca. Ini baca apa yang kau baca. Dia baca surah Furqan. Habis dia baca, dia berkata, hakadha unzilat, macam tu ia turun. Lepas tu, kemudian, Umar baca. Umar, baca kau punya pula. Habis Umar baca, Nabi kata, hakadha unzilat, macam tu ia turun. Jadi yang Nabi kata, aku minta kepada Allah Ta'ala untuk luaskan bacaan Quran tu sampai 7 huruf. 7 cara sebutan. Macam sebutlah, alaihim, boleh baca alaihum. Atau alaihimu. Alaihim, alaihum, alaihimu. Tapi ini, yang macam ni, dia masih lagi dipanggil qiraat yang mutawatir. Okey. Mana tuan-tuan, kalau kita kat Malaysia ni jarang dengar lah. Kalau kita hidup tanah Arab kan. Kalau kadang imam tu nak solat kan, dia nak baca qiraat lain, dia bagi tahu. InsyaAllah solat kita maghrib ni dengan qiraat sekian daripada sekian. So tak ada siapa yang kan betulkan di bacaan dia pula. Majoriti orang baca dengan qiraat Hafs Asim yang belah kita ni. Tapi kadang kalau ikut baca yang lain kan, ni masalah. So dia maklumkan dulu baru dia baca. Dia start baca dengan dia dekat sini. Saya tengok dekat Malaysia yang saya jumpa sekali dekat UTM Jalan Semarak. Dalam masjid dekat dalam UTM tu. Bulan lepas. Memang imam tu dia bagi tahu, insya-Allah qiraat kita pada dalam solat ni adalah qiraat sekian. Dia memang imalah banyaklah, bukan alaihim dia punya tu banyak bacaan dia bunyi imalah. Imalah maksud dia macam contoh duha dia buat duha. Majre dia a belakang. Dia tak a. Jadi bila macam tu kita dengar, dia maklumkan dulu okeylah. Tapi dalam qiraat ni kalau yang mutawatir tapi yang syadz ni masalah. Syadz ni maksud dia kadang-kadang dia janggal, kadang-kadang dia bukan daripada qiraat Nabi pun. Tapi orang ingatkan tak apa baca macam tu.
Contoh qiraat yang syaz yang macam tu, macam iyyaka na'budu, iyyaka na'budu tanpa sabdu, iya saja tanpa sabdu. Dalam bahasa dia orang kata okey, tapi dalam qiraat dia bukan. Dan problem dia pula iya tanpa sabdu, maksud dia cahaya. Bila sebut iyyaka cahaya matahari, cahaya matahari, iya tanpa iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, maksud dia apa? Cahaya matahari engkau kami sembah, cahaya matahari engkau kami minta pertolongan. Tanpa sabdu. Ada orang yang ikut bahasa dia kata tak apa, sebab ada pendapat kata boleh. Ini syadz. Ada pendapat kata boleh, ikut kamus itu syadz. Yang qiraat yang mutawatir ni mesti memang dibaca oleh Nabi SAW. Memang kita sanad tu sampai ke atas memang Nabi pernah sebut macam tu. Itu beza dia. Jadi sekarang ni dia kata ada di kalangan para qari-qari ni, dia dah hafal Quran, dia sibuk dengan qiraat-qiraat yang janggal, yang bukan mutawatir. Wa tahsiliha, dan sibuk untuk apa? Mendapatkannya. Pergi musafir ke sini, musafir ke sana, cari orang yang baca bacaan pelik untuk dia dapat riwayat. Fayufni aktsara umrihi fi jam'iha, lalu dia akan menghabiskan keseluruhan atau banyak umurnya dalam menghimpunkan qiraat-qiraat yang janggal. Wa tasnifiha, dan juga penyusunan atau pengarangannya. Wal iqra'i biha, dan pembacaan dengannya. Wa yashghiluhu dhalika, dan menyibukkan dia perkara itu an ma'rifatil faraidi wal wajibat, daripada dia mengetahui akan kefarduan-kefarduan dan perkara-perkara wajib. Dia sibuk dengan qiraat yang janggal sampaikan dia sibuk sampai fardu dan wajib pun dia tak tahu. Sebab kita kena faham, dia kata, dia sebut sini farubama, maka barangkali dia kata ra'aita imam masjidin, ada imam masjid yatasadda lil iqra', sibuk dengan menghabiskan masa dia dengan cara-cara pembacaan berbagai, wala ya'rifu ma yufsidus solah, tapi tak tahu apa yang merosakkan solat. Ni kalau sebut je ni, kita kata ini diorang sebut ni imam tu memang hafal Quran, sibuk dengan qiraat-qiraat sampai tak tahu halal haram, tak tahu perkara rosakkan solat. Saya kata kat Malaysia kita ni imam tak hafal Quran, sibuk dengan qiraat, tak tahu perkara merosakkan solat. Lagi teruk, dua kali ganda. Sebab di sana, di tanah Arab, bila orang tu jadi imam, memang dia hafal Quran baru jadi imam, dilantik. Kita dalam keadaan tak hafal Quran, belajar baca sedap, tak tahu perkara batalkan solat. Ini lagi berat, sangat dahsyat. Tapi sebut macam ni memang orang marah lah. Nak cakap macam mana? Benda ni berlaku bukan sekali dua, berkali-kali. Sampaikan kes sampai apa viral dulu kan, yang apa yang kes apa? Imam tu baca Fatihah tak betul, kemudian makmum tak tegur. Saya kisah Puncak Alam tu, saya tak salahkan imam tu, dia tak perasan. Saya salahkan makmum yang duduk belakang dia. Yang duduk belakang dia, yang sibuk, budak-budak jangan duduk depan, jangan masuk soft. Tapi dia duduk depan sekali tak kerti nak tegur imam. Baik duduk belakang. Baik duduk belakang daripada duduk depan. Sebab dia sepatutnya tahu bahawa dia patut tegur imam. Sebab cara bila kita berjemaah solat, kita mesti tahu bahawa ada perkara-perkara yang kita jaga sebagai makmum. Kita sebagai imam pun nak keluar kalau kita rasa terbatal. Nak keluar macam mana? Tuan-tuan perasan kan, dekat Malaysia ni tak pernah ada jadi. Kami yang pernah belajar ni kami buat. Bukan sengaja nak buat. Kadang-kadang kita tengah solat tu rasa terkencing tiba-tiba. Rasa nak terkencing sangat. So soalan nak buat macam mana? Keluarlah. Lepas tu nak buat apa dengan makmum? Tarik makmum belakang kita ke depan jadi imam. Mikrofon cocok kat dia. Kita larilah keluar. Kan terkencing situ nanti. Tak ada masalah, memang kita boleh keluar. Orang yang tak tahu, dia macam, lepas tu makmum belakang pula. Lepas imam dah cocok mikrofon kat awak. Awak nak buat apa? Jangan keras nanti. Apa nak buat? Yang jadi kes kan, nanti macam Abang Ipah cerita tu. Dia ni, ada orang tu, dia macam ni, dia orang kat camp askar. Dekat tempat askar. Lepas tu dia kata ada surau lah. So normally orang semua kan turun surau situ, imam ada. Satu hari imam tak ada. So semua orang masuklah dalam surau tu nak solat. Imam tak ada. Bila imam tak ada, diorang main tolak-tolak lah. Engkau lah. Tertolaklah seorang duduk depan.
seorang jadi imam. Tak boleh lah. Kawan-kawan kata, jadi imam lah. Dia pun, Allah, Zuhur ni. Solat tak baca nyaring tau. Kita tak ada baca jahar. Baca senyap. Mana Fatihah pun baca seorang-seorang. Orang tak dengar. Dia pun, Allahu Akbar. Orang belakang semua Allah Akbar lah, takbir lah. Lama sikit kan. Aku tak boleh lah. dia berhenti solat tu, aku tak boleh. Lepas tu abang ipar tu, waktu dia kata apa? Okey dah, semua solat masing-masing. Tak payah jadi imam, dah. Semua masing-masing. Di zaman tu dia orang ikut apa? Yang tengah apa, jahiliah kot. Allah Alam. Dia kata semua masing-masing lah. Pasal tak boleh buat. Sebab masyarakat Islam kita ni bab jadi imam, jadi makmum, tak faham. Makmum jadi imam, makmum jadi makmum. Dia ada fake dia. Dia dengan imam, kalau imam salah nak tegur macam mana? Kan kita kata subhanallah, imam tambah rakaat masuk kelima. Awak nak buat apa? Senyap, keras. Tak boleh, kena tegur. Kena kata subhanallah. So imam pula bila dengar subhanallah, dia kena tahu dan turun. Kalau dia rakaat kelima. Kalau dia rakaat yang kedua, dia naik ketiga, dia naik. Makmum kena bangun. Dia tak duduk dah. Dia tegap diri, dia takkan duduk. Sebab Nabi pun tak duduk balik. Nabi suruh para sahabat bangun. Jadi kalau dia kata masih lagi dalam waktu itu, orang kena ikut dia. Ini kena makmum kena faham. Jangan pergi mufarakah je. Dengar je imam sikit mufarakah. Kau kena orang Islam kita ni masalah tau. Saya boleh sikit mufarakah. Dia tahu hukum tak? Lepas tu macam kes baru ni ada siapa yang tak timbulkan. Dia kata rukun kauli. Dia soal dia buat satu macam pernyataan. Dia kata rukun kauli, orang rosak solat. Rukun kauli tapi tak tahu. Macam menguap atau batuk atau bersin ketika takbir, baca Fatihah, tasyahud. Kan? Dia sebutlah benda-benda yang ni. Yang kita kata benda tu bagi salam. Yang kalau orang tu kan, maka lafaz tak betul, maka solat batal. Ayat sedap tapi salah. Sekarang kata orang tu dia terbuat, dia cuma perlu apa? Ulang balik je, solat tak batal. Dia bukan macam kentut. Kentut orang kena keluar pergi ambil wuduk. Kalau dia kata dalam solat tadi ada rukun kauli tadi tersasul, ulang saja. Macam yang kes imam dekat masjid Puncak Alam tu kan, yang dia tertinggal Al-Fatihah punya ayat kan. Patut makmum belakang ulang balik ayat tu dan imam baca, settle. Tak perlu ulang solat sebenarnya. Tapi oleh kena dah bagi salam semua sekali, balik seminggu dah baru keluar cerita. Mana boleh macam tu? Dan makmum pula kalau lepas solat, dia tegur imam, Pak Imam, tadi salah baca. Imam hanya perlu naik tambah satu rakaat. Tak perlu tak perlu ulang dari kosong. Dia cuma tambah satu rakaat je pasal rakaat tu rosak. Itu je. Solat tak batal So ayat kata solat batal tu dia belajar mana? Pelik orang kita tak faham. Solat batal dengan apa? Rukun tak siap. Buat je. Macam Fatihah. Ulang je lah ayat apa awak tersasul tadi. Tak perlu ulang solat. Kenapa pelik kan? Tapi ala kuliah ni. Ni banyak orang tak belajar. Dan benda ni bahaya je bila Pak Imam sendiri tak tahu hukum perkara batal solat. Macam kes ada jadi, imam tu, dia bangun rakaat kelima, kemudian dia tak duduk balik. Dia teruskan solat satu rakaat tambahan. Ini jahil ni. Imam tak tahu hukum. Sepatutnya dia kalau rakaat kelima dia naik, orang tasbih subhanallah, dia turun. Kena turun, duduk balik. Ini dia teruskan jalan. Sebab dalam kepala dia, kalau dah berdiri nak turun balik kena rukuk, i'tidal, sujud. Kena habis. Dia kata tertib dia. Ini masalah. Sebab kejahilan dia. Ini boleh berlaku sebab kadang-kadang orang tu sibuk dengan benda tertentu yang patut penting dia belajar di Quran, dia tak belajar. Dia sibuk dengan qiraat, dengan qiraat terutama qiraat yang janggal, yang pelik, yang bukan daripada mutawatir dari Nabi SAW. Kan? Bahkan dia kata warubama, dan barangkali hamalahu hubbu tasadduri. Dia kata membawa dia suka untuk ke depan, suka untuk duduk di hadapan, hatta la yuri bi ainil jahli, sehingga kan tak dilihat dengan barang kejahilan tu, ala ayajlisa baina yaday ulama. Dia tak lihat bahawa kejahilan yang dia ada tadi memestikan dia untuk duduk dengan para ulama untuk belajar. Betul anda hafal Quran,
Dan mungkin anda jahil masalah fake. Duduk belajar sekali. Ni kadang dia balik belah kan, buat style pandai. Tak nak duduk belajar. Okey. Wa ya'khudhu anhumul ilm, dan ambil daripada ulama ilmu. Mungkin benda tu sebab sibuk sangat nak ke depan sampai lupa sebenarnya dia tak tahu hukum fikah. Dia tak tahu halal haram. Dia tak tahu perkara batalkan solat. Dan dia tak nak pergi belajar pula. Sebab hanya kerana bacaan dia sedap, so dia tak nak duduk bawah. Ini masalah. Dia kena datang dengar. Kalau dia jahil berkenaan dengan hukum hakam solat, dia kena belajar sampai tahu. Bukan sibukkan dengan kiraat tadi sampai last sekali, tak belajar-belajar. Baca sedap, hukum tak tahu. Okey. Walau tafakkaru, dan kalau mereka berfikir, memikirkan tajuk ni, la'alimu anal murada hifzul Qur'ani. Mereka pasti tahu bahawa ini kendaki sebenarnya adalah menghafal Quran. Kemudian wa taqwimu alfazihi, dan membetulkan, meluruskan lafaz-lafaz Quran. Thumma, kemudian apa? Fahmuhu, faham Quran. Thumma al-amalu bihi, beramal dengan Quran. Maksudnya itu asas dia. Kita bukan baca Quran untuk baca Quran. Quran tu dibaca untuk difahami dan diamalkan. So kalau orang tu sibuk dengan lenggok dan juga lahjah baca Quran, tapi isi kandungan Quran tak faham, buat apa? Heboh sekarang pergi import daripada Mekah lah. Ni lahjah Arab. Lahjah nak baca Quran tu bunyi Arab. Panggil guru datang rumah, panggil guru sekian, tapi hukum tak tahu. Ini masalah, disibukkan dengan benda yang penting tapi pergi lupakan yang lebih penting. Summa ikbal, kemudian orang tu lepas daripada beramal, dia kata ikbalu ala ma yuslihun nafsa, dia kena pergi atau mara kepada perkara yang membaikkan jiwa, wa yutahhiru akhlaqaha, dan juga menyucikan akan akhlak jiwa. Summa at-tasyaghulu bil muhimmi min ulumi syar'i, kemudian dia kena sibukkan diri dengan yang terpenting daripada ilmu syarak. Cari apa yang penting. Contoh kalau katakan dia kaya atau dia berniaga, so dia kena belajar ilmu apa yang penting untuk dia berniaga. Kerana macam tu, macam ada konteks para ulama pernah letakkan satu kitab. Dia ada satu kitab tu bunyi apa? Ma la yasi'u tajiru jahlah. Apa yang tak boleh untuk seorang peniaga tak tahu. Anda seorang peniaga, maka anda kena tahu. Kalau kita ni seorang pemimpin, maka kena tahu juga hukum hakam. Kan duduk diam macam tu je. Belajar baca Quran satu benda, anda kena tahu apa yang wajib kat atas diri anda. Contoh kita seorang bapa, apa wajib kat atas diri kita? Belajar. Sebagai seorang suami, yang wanita, perempuan sebagai seorang isteri, anak sebagai seorang anak, apa wajib kat atas diri kita? Sebab benda tu nanti Allah akan soal. Dan tanggungan-tanggungan untuk amalan tadi Allah akan soal kita hari kiamat nanti, nak jawab apa? Sebab tu bila kita kata kena usaha dan tumpukan apa ilmu syarak terpenting saya kena belajar sekarang. Jangan sibuk duduk diam kan, tunggu-tunggu kan. Memang kelas-kelas pengajian akan dibuat, tapi apakah yang patut orang tu belajar? Wajib wa minal hubnil fahishi, dan di antara kerugian yang sangat dahsyat, tadyi'uz zaman fi ma ghairuhu aham, mengabaikan atau mensia-siakan masa pada apa selainnya lebih penting. Sia-siakan masa pada apa selainnya lebih penting. Sebenarnya dia putus-putus. Suara saya kuat ni, bukan ni. Benda ni tak kuat. Ini suara saya. Okay. Dia kejap on, kejap off. Okay. Qala Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri, unzilal Qur'anu liyu'mala bihi, diturunkan Quran itu untuk diamalkan dengannya. Fattakhadhan nasu tilawatahu amala, namun telah mengambil orang ramai pembacaan Quran itu sebagai amal. Ini kena faham, kita baca Quran untuk kita beramal. Baca Quran saja bukan amalan. Walaupun maksudnya tujuan sebenar Quran itu datang untuk diamalkan, bukan hanya untuk dibaca. Kita baca untuk faham dan seterusnya kita amal. Itu maksud sebenar. Kalau baca sahaja bukan untuk amal, itu bukan ajaran betul. Baca saja kan. Dulu kadang-kadang kita kata apa, mencantikkan bacaan Quran. Bagus, elok, sedap. Quran, Nabi sendiri suka dengar Quran dibaca oleh macam Abu Musa al-Asy'ari. Yang mana Abu Musa al-Asy'ari suara dia sedap. Suara dia sedap. Bagi Nabi dengar dia baca Quran, Nabi kata aku diberikan suruling daripada keluarga Daud. Mana bunyi suara tu sedap. Nabi kata macam tu. Aku diberikan satu bentuk daripada apa suara-suara sedap keluarga Daud. So Nabi suka dengar Quran dia baca. Sebab bacaan dia sedap, suara dia sedap.
So jadi secara tak langsung sedap suara ni baguslah. Tapi bukan itu matlamat utama. Matlamat utama dia adalah masalah untuk diamalkan Quran tadi. Betul, kadang-kadang dalam perkara ni ada dua sudut saya perhatikan. Ada orang yang ekstrim kepada sibuk masa masuk kelas tajwid je. Belajar tajwid sampai 20 tahun. Apa hal? Belajar tajwid 20 tahun. Udahlah tu kan. Awak sepatutnya tahu benda kandungan dia. Sibuk dengan kan, sebut dot tu. Belajar nak sebut dot. 25 tahun belajar dot. La ilaha illallah. Memang kita lidah pelat. Bukan lidah Arab. So sebutan tu macam tak bunyi sangat tu, Allah Ta'ala ampunkan insya-Allah. Yang bimbang. Yang penting daripada itu adalah lepas belajar baca. Jadi kadang-kadang ada orang saya tengok sibuk belajar. Bila ada je kelas Quran dia sibuk datang. Dia bila belajar baca Quran, dia suka datang. Tapi ada juga kumpulan yang dia pergi pada sudut yang satu lagi. Dia tak nak belajar baca pun, sibuk nak faham maksud. Jadi dia pergi pada apa? Pada terjemahan-terjemahan harfiah Quran, baca gagap. Baca tak betul. Dia baca Quran tak boleh. Dia tak nak lancar pun baca Quran. Tapi bab makna dia sibuk. Sampai ada sekali tu ada seorang apa, saya jumpa abang ni. Dia kata, "Ustaz, antara saya," dia bagi tadi dah, "saya yang baca Quran dan saya sibuk dengan makna-maknanya, tanding saya yang baca Quran yang sibuk dengan maknanya, pengertian dia, dengan seorang pelajar yang hafal Quran tapi tak tahu maksud. Siapa lagi bagus?" Saya kata budak tu. Saya kata budak tu lagi bagus banding abang. Kita pasal pula. Kan saya tahu maksud-maksud dan sebagainya, budak tak tahu benda. Dia macam kakak tua je. Memang banyak orang belajar Quran sebelum ni lah. Zaman sekarang alhamdulillah ada kecenderungan belajar hafal, belajar maksud sekali. Dulu tak. Zaman saya kecil dulu belajar hafal Quran, ambil Al-Baqarah sebagainya kan. Baca je. Duk ngayuk-ngayuk baca, faham tidak? Sampai orang Arab pun terkejut. Orang-orang Asia ni, Turki, Malaysia sebagainya, tak hafal, tak faham Quran, tak faham bahasa Arab. Dia baca Quran sedap banding orang Arab. Diorang pelik. Tapi benda ni sebenarnya Allah Ta'ala janjikan dalam Quran. Allah Ta'ala nyatakan, "Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mim muddakir." So kami telah mudahkan Quran untuk ingatan. Ada tak orang nak mengingat? Sebab tu Quran ni satu-satunya kitab dekat dunia ni, kitab suci yang penganut dia banyak hafal. Kalau yang lain-lain, kitab Hindu ke, Buddha ke, kitab Parsi ke, kitab apa, Bible ke, English apa yang Kristian atau Yahudi, yang hafal tak wujud. Tak ada orang hafal kitab suci. Sikit sangat, jarang sangat jumpa orang tu hafal kitab suci agama masing-masing. Quran, orang tak faham bahasa Arab pun boleh hafal. Jadi tapi bila abang tu kata dengan saya, dia kata, "Siapa lagi bagus, saya ke budak tu?" Saya kata budak tu. Tapi saya belajar, saya faham maksud, ya, saya baca tak pandai lah. Tapi budak tu cuma macam kakak tua. Saya kata budak tu lagi bagus banding abang. Dia kata kenapa? Sebab budak ni benteng akhir. Kalau orang Quran dirosakkan, budak ni lah benteng akhir jaga bacaan Quran tu yang betul macam mana. Abang orang tak pakai. Saya kata dia, abang tak guna. Orang tak pakai abang. Sebab budak ni adalah benteng akhir Islam. Kalau rosak Quran, orang kena rujuk dia. Macam mana nak baca ni? Kan Quran tu kan terrosak ke, apa terbakar ke semua sekali kan? Atau macam Quran hilang. Quran kata hilang kan? Sebenarnya Quran tu hilang bukan hilang macam tu. Muka surat cetakan hilang tu, sebenarnya itu geng-geng yang kerja dekat KDN tak buat kerja. Dibagi jawatan cek mushaf, dia tak buat kerja. Dia sibuk lawan Wahabi sebagainya kan. Last kali dia tak cek, main cop je. Lepas tu Quran tu keluar, sampai kat masjid orang buka, "Hei, muka surat hilang lah bang," dia kata. Inilah tanda kiamat. Lepas tu bukan nak belajar agama pun. Lepas tu mana dia tempat kita nak menyuruh masuk hutan, apa hal? Ni pelik tau. Sebenarnya begitu. Kalau macam mushaf yang daripada Madinah tu, kebarangkalian untuk ada silap sangat payah. Sebab kalau tuan-tuan pergi dekat tempat kilang cetak Quran tu, sebelum daripada Quran tu dicetak, diorang ada apa, tempat tulisan apa dia ada huruf-huruf,
tanpa baris, tanpa titik. Satu. Lepas tu layer kedua tambah titik, tambah baris. Dia tak sibuk hiasan tepi. Kita di Malaysia sibuk hiasan tu. Hiasan tepi tu nak bunga apa? Bunga Melayu. Itu baru masah Melayu. La ilaha illallah syarikallah. Diorang sibuk tulisan tu. Lepas dari cetak, tahu apa jadi? Lepas dicetak, diorang akan letakkan Quran tu, ada 10 orang akan buka satu-satu tau. Quran yang kita baca tu, seorang-seorang buka satu-satu. Satu muka. Habis dia baca, dia tengok, dia bagi orang sebelah pula buka. Satu persatu muka surat. Lepas tu yang ni habis bergerak. Sebelum dimasuk kotak. Payahlah untuk silap. Sebab tu bila kadang-kadang tuan-tuan pergi ambil Quran luar, masuk dalam Masjid Nabawi, diorang ambil bawa keluar. Pasal kan? Orang dia bawa keluar. Sebab tak ikut piawaian, standard. Tak ikut standard betul. Lepas tu kalau ada kata orang cerita saya Quran hilang muka surat tu, kalau cetakan negara lain sebagainya, saya setuju. Cetakan yang tu takkan ada, saya kata. Sebab cara mereka check tu. Tu kat Malaysia yang keluar Quran tak ada muka surat tu, itu sebenarnya pasal orang KDN yang ditugaskan untuk cek mushaf, ada. Kementerian Dalam Negeri dia ada ustaz yang dia tugaskan untuk bekerja ni. Tapi ada ustaz tu seorang, saya tahu nama dia. Dia kerja untuk cek mushaf, dia tak cek. Tahun dia kerjalah Quran hilang muka surat. Sibuk lawan Wahabi kan, last sekali tak buat kerja. Habis keluar Quran tak ada muka surat. Orang pun macam, ya Allah, dah kiamat ke? Puluhan tahun lepas Ini bahaya. So jadi kadang-kadang bila saya kata dengan abang tu, bila dia kata saya faham maksud, saya baca translation, saya cuba tadabbur, walaupun saya tak pandai baca. Siapa lagi bagus, saya ke budak tu? Saya kata budak tu. Abang tak best. Kata kenapa? Sebab budak ni benteng akhir Islam. Sebab kalau Quran tak reti nak dibaca, budak ni akan betulkan bacaan dia. Abang tahu apa? Saya kata dengan dia. Sebab tu saya tengok ada orang ekstrim. Dia satu pihak yang sibuk dengan bacaan, kelas bacaan, kelas taronum, kelas sekian, dia sibuk cantikkan bahasa bacaan Quran tu, tak tahu maksud. Satu pihak lagi konon cari maksud, tak reti baca. Bila kena baca Quran tu, dengar dia baca, kan? Allah, kan? Macam musabaqah Al-Quran kan? Yang tu masalah tu. Saya tengok ada sekali tu, akak-akak tu, daripada mana, Thailand ke mana. Dia baca Quran, Allah, dia nak teran suara tu, sama cantik sekali. Habis dia baca je, orang ramai pun, Allah. Dia Allah pada pengertian ke pada lagu? Lagu. Gitu kan. Lepas tu dia orang pun, habis dia baca, Allah bukan pada masalah pengertian. Allah yang dia buat tu adalah pada apa? Bawa dia suara. Tadi suara saya, tahu tak? Tadi sepenuhnya suara saya. Okay. Ini bawa suara mikrofon. Allah dia pada lagu, bukan pada pengertian. Sedangkan kita tahu bahawa Al-Quran itu dibaca, dibetulkan bacaannya, dan pembetulan bacaan tadi untuk pastikan makna tidak lari. Sebab kita baca untuk faham. Dah faham kena amal. Dia bukan berhenti pada sedap baca. Waktu saya tengok kadang-kadang kelas-kelas mengaji baca Quran ni, dia stop dekat ajar tajwid tu. Dia kata ajar tajwid puluhan tahun. Apa hal? Berapa lama? Surah akak tu sebut dot. Memang tak boleh dah. Dot, sengit-sengit mulut. Tak bunyi-bunyi juga. Ustaz pun selagi tak lepas. Tapi memang ada macam ada benda kita boleh latih. Latihan tu maksud dia kalau boleh bukan dekat depan ustaz. Balik rumah kan buatlah. Anak saudara saya dulu seorang. Dia waktu kecil dia pelat. Ra. Kan budak-budak sekarang ada kan? Ar-Rahmanir-Rahim kan? Bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. So dia pergi kat Yaman, hafal Quran kat Yaman. Kawan-kawan dia yang Arab paksa dia sebut ra. Ambil batu letak bawah lidah dia. Sampai hilang pelat. Serius. Pelat dia tu hilang. Sekarang dia hafal Quran. Dia memang dia hafal Quran kat Yaman lah. Jadi bila dia baca Quran, tak ada pelat. Kalau tidak ketika kecil tu, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman-Rahim. Ra jadi ra.
Dia dipaksa, kawan-kawan dia suruh dia kan, sampai dia boleh raw. Sebut raw betul. Kalau tidak raw dia tak betul. Memang benda macam tu kita, tapi latihan tu bukan depan ustaz dah. Lepas tak boleh, lepas tu buat. Balik rumah sambil masak ke, out kan, ketika masak. Nak tidur pun out kan, suami pun pahal yang kan, awak buat apa ni? Betulkan dot bang, bang sebutan dot tak betul lagi. Macam dal, dal tu di lidah kita, di belakang gigi. Bukan ad. Dal duduk belakang tu. Bukan penyapu lidi, di. Gigi, lidah duduk belakang, gigi. Dal. Itu. So maksud dia kalau nak latih luar kelas lah. Bila gagap dalam kelas lama sangat tu, yang 20 tahun belajar tak habis-habis tu. Bukan tak penting tajwid. Tajwid tu penting, tapi masalahnya bukan itu tumpuan utama. Sebab kalau awak gagap sekalipun, awak tetap kena tahu maksud dan kena amal. Umur dah lewat dah ni, nak tunggu bila? Belajar tajwid umur dah 50 tahun. Lepas tu nak beramal bila? Tajwid dah 10 tahun. Umur 60 tahun tamat baru nak faham Quran. Astagfirullah. Ni masalah dia. Kena faham Sebab tu memang saya kata memang dua ekstrim lah. Satu pihak sibuk dengan bacaan manjang. Satu pihak dia ingatkan tak pandai baca tak apa, asal tahu makna. Pun salah juga. Saya tak belajar ni tapi saya tahu maksud. Saya tadabbur. Saya tadabbur. Berterabur nanti. Kan? Awak kena pandai baca juga. Baca betul tu adalah di antara penting. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Dia kata al-maharatu al-mahiru bil Quran. Orang yang mahir dengan Quran. Baca Quran tu dia mahir. Ma'as safratil kiramin bararah. Bacaan dia ditemani oleh malaikat yang mulia, yang berwajah indah lagi, baik. Mana bila dia baca Quran tu malaikat temankan bacaan dia. Orang yang baca Quran dan mahir, atau orang hafal Quran dan baca Quran. Dia mahir Quran, maka malaikat temankan dia. Orang yang baca Quran dalam keadaan susah payah, untuk dia dua pahala. Pahala bacaan, pahala kepayahan. Dan maksud dia kena terus baca. Sebab awak bila baca Quran salah, tak betul, maksud dia awak kena terus ulang baca sampai pandai. Macam naik basikal lah. Naik basikal, mula-mula naik, jatuh tak? Jatuh lah. Tapi lama-lama, bila masa dia jatuh, naik balik. Bukan jatuh, berhenti baca, berhenti naik. Macam tu bila kita tersasul dalam Quran, tak pandai, kita kena latih sampai pandai. Lepas tu kadang-kadang macam saya tengok ada kes dulu jadi sebab. Mana dalam Fatihah ni kalau salah baca Quran, ada 7 nama setan. 7 nama syaitan dalam Fatihah. Bila nak tanya dengan dia, setan mana bagi tahu. Nabi tak pernah ajar. Unless dia kawan dengan setan lah, setan cakap dengan dia. Kanak, kanas, dulil. Dia kata, saya cari. Cari tajuk ni dalam kitab tajwid dalam bahasa Arab ahli sunnah tak ada. Saya cari, saya jumpa rupanya benda dalam kitab apa? Dalam kitab Syiah. Yang dia kata kalau salah baca ni keluar nama setan atau kalimah-kalimah yang tak betul. Dulil, kanak, kanas, apa benda tadi ada ni. Yang mana dalam Fatihah tu dia kata 7 nama setan. Kita tanya, setan bagi tahu ke? Kalau Nabi tak bagi tahu, mesti setan bagi tahu. Siapa kawan dengan setan? Sampai tahu nama setan macam tu. Dia mainkan. Tapi okey, ada orang kata macam baguslah. Dia datangkan untuk menjaga Quran sampai jangan baca salah. Tapi perbuatan tu kadang-kadang kita perhatikan, tujuan dia untuk apa? Untuk orang tak usah baca Quran langsung. Baca Quran, kalau tuan-tuan cuba baca, tersasul, sampai belajar, salah ulang, sampai betul, itu kena buat. Bukan kena baca depan ustaz je, ustaz dah ajar baca betul. Lepas tu kemudian kita balik rumah, cuba lagi. Itu cara betul belajar. Bukan tunggu depan ustaz, lupalah. Depan guru Quran ke baru belajar. Balik rumah main. Datang balik, baca salah lagi. Betulkan lagi, balik rumah main. Bila mana nak pandainya? Di rumah nanti kena ulang balik sampai betul. Ini konsep sebenarnya. Maksudnya bila Nabi kata orang yang baca Quran tergagak-gagak, terangkat-rangkak, dia tak dan payah Quran tu sukar dekat atas dia. Confirm sebutan dia tak sedap. Tapi dia dalam masa yang sama dapat 2 pahala. Supaya terus dia baca, Nabi galakkan dia untuk terus baca walaupun dalam keadaan tak betul, tak salah.
tak apa salah dan tak lancar. Dia kena baca. Sebab untuk lancar kena baca. Kalau berhenti baca, bila nak pandainya? Itu kena betul. Sebab tu kenapa belajar baca Quran betul ni penting. Sebab kita akan mendapat rahmat Allah Ta'ala dengan bacaan tersebut. Okay, dia kata apa? Tapi macam Hasan Basri kata, mereka dahulu diturunkan Quran untuk diamalkan dengannya, lalu orang ramai mengambil bacaan Quran itu sebagai amal. Sedangkan Quran datang bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk difahami dan diamalkan. Dia dua lagi tugas. Bukan baca je. Baca tadi untuk kita faham. Lepas dah faham kita amal. Baik. Yakni maksud dia annahum muqtasaru, bahawa mereka meringkaskan, membataskan alat tilawati kepada pembacaan semata-mata. Wa tarakul amala bihi, dan mereka tinggalkan beramal dengannya. Yang sekarang berlakulah kan kita tahsinkan bacaan Quran tapi tak amal dengan Quran. Kita buat pertandingan baca Quran kan, hantar kan baca kan. Dia yang tadi saya sebut tu, dia baca Quran tu gitu. Walah gitu. Nak baca sedap. Nak tarik suara sampai best. Tapi pada masalah penganjur ke sekian sebagainya, amalan Al-Quran tadi tak pernah fikir. Mana yang haram tu haram, yang halal tu halal, tak nak dilaksanakan. Tinggal bacaan sajalah, sibuk baca. Dulu ada orang buat lawak. Dia kata apa? Quran turun di Mekah. Dicetak di Lubnan. Dipelajari di Mesir. Daripada kat Mesir tu kan orang kita ustaz-ustaz pergi Azhar, Mesir. Dipertandingkan di Malaysia. Dengar macam tu, memang orang ni lah. Sampai last sekali kita dulu keluarkan apa? Nama musabaqah Al-Quran tu kita tukar kepada tilawah Al-Quran, ujian tilawah Al-Quran. Sebenarnya tak salah pun guna musabaqah. Kalau kita, contoh macam di tanah Arab, musabaqah pertandingan hafal hadis, pertandingan hafal Quran, pertandingan sekian, dia buat musabaqah, tak ada hal. Dia macam kita lari, saya kata ni, siapa lumur lari dari sini ke belakang sana, siapa sampai dulu, saya bagi RM10. Tak ada masalah. Hatta bila benda tu untuk perkara-perkara yang membawa kepada jihad. Contoh macam Nabi dahulu, ada dalam kitab fiqh, bila tak bab muamalat ada tajuk bab musabaqah. Nabi dahulu ada seekor kuda yang laju. Nabi siap letak. Siapa boleh kalahkan kuda ni, Nabi bagi hadiah. Diorang berlumba lawan kuda Nabi. Jadi bila kita kata itu macam perlumbaan tu, kalau bukan bertaruh, maksudnya saya yang hadiahkan, semua orang masuk, tak ada siapa keluar duit, maka itu sah, halal. Dan bila dikata kenapa lumba kuda tadi buat macam tu, sebab ia membantu untuk jihad. Dalam jihad kuda tu dipakai. Kalau juga macam masalah menjaga agama dengan hafalan Quran. So kita buat inisiatif, siapa hafal surah sekian, kita bagi dia duit. Kita bagi dia imbuhan. Sampaikan Quran tu terjaga dengan cara demikian. Dia buat. Tak salah. Sebut musabaqah, sebutlah musabaqah pun. Tak salah. Tapi kerana yalah, balik pada asal, dipertandingkan bacaannya, tidak diamalkan akan isi kandungannya, maka semua orang malu nak pakai kalimah musabaqah. Yang berakhir dengan tukar kepada tilawah. Sedang tu halal haram dan tu tak dijaga. Tapi kita baca kan. Baca tu macam tu pegang goyang. Iza gitu kan. Macam mana? Sedapkan bacaan tapi tak nak amal. Okey. Wa min dzalika, dan dikata kat sini itu yang bentuk satu bentuk. Okey. Di antara itu juga kata qari-qari Quran ni, an ahadakum, bahawa seorang mereka ni yaqra'u fi mihrabihi bisyadz. Dia baca dekat mihrab dia sebagai imam, dia baca qiraat yang syadz, qiraat yang pelik, yang janggal, yang bukan mutawatir. Wa yatrukul mutawatir al-masyhura, dan ditinggalkan bacaan qiraat yang mutawatir yang masyhur. Ini pun talbis iblis juga dia kata. Dia kata was sahih indal ulama, dan sahih di sisi para ulama adalah anna salata la tasihu bi hadha syadz, bahawa solat tidak sah dengan bacaan yang syadz. Sebab bacaan tu Nabi tak baca, sebutan tu Nabi tak sebut, awak tak boleh baca macam tu. Walaupun dalam bahasa macam boleh, ikut kaedah bahasa boleh, soalan Nabi baca tak? Kalau Nabi tak baca, jangan baca. Ini masalah. Macam tadi iya tanpa sabdu tu, Nabi tak nak baca macam tu. Di qiraat datang ayyaka na'budu ada, ayyaka na'budu, ayyaka nasta'in ada qiraat datang, tapi tanpa syaddah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, dengan maksud lari dalam syadz, maksud pun lari. Cahaya matahari engkau kami sembah, cahaya matahari engkau kami minta pertolongan. Sedangkan sepatutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Hanya di kau kami sembah, hanya di kau kami minta pertolongan. Nah, ini masalah. So, jadi benda tu memang berlaku bila kita kadang-kadang sibuk dengan melengguk-lenggukkan bacaan sampai kadang-kadang makhraj pun tak betul lah. Ini salah Dia kata apa? Dia kata tak sah. Wa inna ma maqsudu hadzal izharul gharib. Kerana hanya sahaja perbuatan orang ni yang bila kajian dibuat tentang syaz ni untuk menzahirkan akan yang pelik. La lastijla bi madhin nas. Bukan tujuan kita belajar qiraat yang syaz ni untuk kita dapatkan pujian orang ramai. Awak belajar 7, saya tak. Saya 25. 25 qiraat. Yang mutawatir 7. Yang lain pelik-pelik tu tak boleh, jangan buat. Wa ikbalihim alaihi, dan marahnya orang untuk datang baca dengan cara itu. Tujuan syaz tadi bukan dipelajari untuk kita baca, amalkan, tapi untuk kita tahu kepelikan yang berlaku yang bukan sepatutnya dibaca sebenarnya. Itu maksud dia. Wa indahu annahu mutasyaghilun bil Quran, dan di sisinya dan ketika itu dan di situ bahawa dia ni sibuk dengan Quran. Okay? Itu masalahnya. Bila dia sibuk macam tu, orang pun macam, wah hebatlah imam kita, semua qiraat dia tahu. Jadi orang pun macam dia sibuk dengan Quran ni. Quran lah hidup dia, pagi petang siang malam dia. Ini masalah. Kadang-kadang lebih kepada nak tarik pujian orang ramai. Wa minhum, ada di kalangan mereka juga yang qari Quran, may yajma'ul qiraat, yang dia himpunkan qiraat je kerja dia. Ketika solat tu dibaca sekaligus. Maliki yaumid maliki pendek, maliki malak. Dia baca sekaligus. Dalam bacaan tadi dia baca macam tu. Dia baca semua sekali yang ada. Dia ulang, siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, alaihimu, alaihum. Dia baca semua sekali. Sekali baca semua. Ini masalah juga. Dia kata, sebab dia kata apa? Hadza la yajuz, ini tak boleh. Li'annahu ikhrajun lil Qur'ani an nazmihi. Kerana ini mengeluarkan Quran daripada susunan dia, aturan dia. Sebab Quran tak dibaca macam tu. Either A kita baca Maliki Yaumiddin tak panjang, atau baca Maliki Yaumiddin dengan panjang. Either salah satu. Bukan dalam Quran tu kita baca sekaligus semua sekali. Bukan macam tu. Itu merosakkan susunan Quran. Okey. Wa minhum, ada kan mereka juga ni, mayajma'us sajadat wa tahlilat wa takbirat, yang menghimpunkan bacaan-bacaan pada sujud. Sibuk dengan sujud. Lepas tu tahlil, mana kalimah la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah, di mana takbir Allahu akbar, dia sibuk kat situ. Wa dzalika makruh, dan itu adalah makruh. Perbuatan sibuk cari macam tu adalah makruh. Wa qad saru yukiduna niran, dan mereka ni kadang-kadang telah mula menyalakan api. Ni pada zaman ni memang mereka ni kan orang-orang zaman tu tak ada elektrik. Zaman ketika Ibnu Jauzi karang, mana elektrik. So jadi orang ramai dia buat kerja tengah malam untuk teruskan baca Quran, dia nyalakan api. Dia kata yukidun nirana al-kasrata, dia nyalakan api yang banyak untuk apa? Untuk mengkhatamkan Quran, supaya majlis khatam Quran tu banyak. So dia nyalakan api, berkumpul ramai-ramai, baca. Fayajma'una baina tadyi'i al-mal. Maka mereka orang buat macam ni pula, dia menghimpunkan di antara pengabaian ataupun pembaziran harta, wa tashabbuhi bil majus, dan perbuatan serupa dengan orang-orang Majusi yang suka duduk dengan api. Yang kita tak ada, pasal Nabi tak buat macam tu, para sahabat tak buat macam tu. Bila dia baca Quran dalam solat tu kan, dia tak perlukan kepada nak kena nyala api beramai-ramai berkumpul macam tu. Okey. Wa tasabbuhu ila ijtima'in nisa, dan kemudian bila dia buat macam tu pula, program macam ni, dia menjadi sebab kepada berhimpunnya wanita dan lelaki bil lail, pada waktu malam, lil fasad, bagi kerosakan. Semua datang hadir untuk dengar bacaan tadi, perempuan duduk satu kelompok, lelaki duduk sekelompok, semua sibuk. Lepas tu sambil tengok dengar Quran tu jeling-jeling. Tengok lelaki perempuan, masalah lagi. Ini mainan iblis ya. Wa irihum iblisu anna fi hadza i'zazan lil Islam, dan dilihatkan kepada mereka oleh iblis pada perbuatan mereka buat macam ni, perhimpunan macam ni adalah pemuliaan bagi Islam. Okey. Tapi dia kata wa hadza talbisun azim, dan ini sebenarnya penyamaran yang sangat hebat, sangat besar. Di ana i'zaz syar'i, kerana pemuliaan syarak sebenarnya adalah bi ismalil masyru', dengan penggunaan apa disyariatkan. Contoh bila kita sekarang ni kan, jaga halal dan haram, itu dah pemuliaan syarak. Bukan dengan kita baca Quran saja.
kita muliakan syarak. Maksudnya apa Quran halalkan, apa Nabi perintahkan, perbuatan kita jaga halal haram tu, itulah pemuliaan Islam. Bahkan zaman dahulu baru lagi ada seorang lelaki, dia tulis 100 orang, 100 most influential people in the world, person in the world, 100 orang paling berpengaruh di dunia. Tahu tak orang ni letak nombor 1 siapa? Nabi Muhammad. Nombor 2 siapa? Umar nombor 2. Nombor 3 Paul. Isa nombor 4. Dalam agama Kristian, Isa punya kedudukan tak setinggi Paul. Umar pula pasal dia khalifah yang lama, banyak hukum hakam kat dia. Soalan kuliah dia letakkan Umar, figure yang lepas Nabi. Nabi sendiri SAW adalah figure di mana dilihat sebenarnya kehebatan Nabi. Kehebatan Nabi dilihat bukan pada orang gantung banner, pada gantung berarak kan, bawa banner kan, macam sekarang Al-Hijrah kan. Pada orang datang kan. Datang bawa ni berarakan. Macam berarak semalam, berarak untuk apa? Untuk merdeka. Hari ni berarak untuk hijrah kan. Saya kan berkali-kali nak diajar, tak tahu kenapa berkali kena ulang. Bulan Hijri Muharram itu ada ibadat khas yang Nabi sebut tak ada kaitan dengan hijrah. Yang Nabi beritahu pasal dia bulan haram. Dia bulan haram yang bergandengan dengan haji. Haji ada 3 bulan. Haji, bulan haram berkaitan 3 haji. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Kalau dalam Muharram sendiri, yang ada adalah puasa. Puasa 1, puasa hari 10 saja, Asyura, ataupun puasa 9, 10. Ataupun lagi tinggi itu adalah puasa sebulan penuh. Yang Nabi kata inna aku syuhur, sehingga bulan paling layak bisiam untuk dipuasakan ini sebulan. Ba'da Ramadan, sudah Ramadan, syahrillah Muharram, bulan Allah Muharram. Memang Nabi sebut. Tapi tak ada siapa amalkan. Kalau nak beramal sangat kan, Rejab pergi puasa. Jangan cakap pasal Rejab guna ni buat. Tapi Muharram Nabi sebut, tak buat. Itu nak menunjukkan bahawa umat Islam kita ni beramal bukan ikut sunnah, tapi ikut apa? Ikut Tok Guru. Tok Guru kata Rejab ni bagus, dia buat. Dia tak pergi Muharram ni, Nabi sebut. Jadi okey itu. Tapi kalau ikut yang sebenar, penentuan Muharram sebagai tahun awal bagi umat Islam, bulan pertama untuk tahun Hijri, dia bukan Nabi buat, Umar buat. Maka Umar buat tu pada tahun ke-5 pemerintahan dia. 5 tahun dia merintah, dia buat. Tahun ke-17 Hijrah. Tahun 17 Hijrah, bila mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada zaman beliau, Islam tersebar luas, Rom Parsi jatuh ke tangan Islam. Berlaku masalah kecelaruan. Bila mana umat Islam, diorang ada tahun. Diorang ada peristiwa, tapi tak ada tahun. Tahun nombor tak ada. Tahun peristiwa ada. Contoh kalau tuan-tuan ditanya, Nabi lahir tahun, ada nombor tak? Tak ada, disebut peristiwa. Tahun gajah. Mana tahun tentera bergajah serang Kaabah, tahun tu dah Nabi lahir. Faham maksud dia, Nabi lahir tahun gajah. Ketika Islam, Nabi SAW dengan para sahabat pun sama juga, masih berjalan macam tu. Macam Amul Fathi, tahun penaklukan Mekah. Amul Hudaibiyah, tahun Hudaibiyah, tahun ke-6 Hijrah. Amul Badrin, tahun Badar. Diorang panggil atau tentukan tahun berdasar peristiwa. Seseorang tu mungkin akan kata, anak lahir bila? Oh, anak saya lahir bulan bulan Muharram. Kita tahun mana? Tahun Badar. Tahun Badar. Atau tahun penaklukan Mekah. Atau tahun Hudaibiyah. Diorang akan lafaz macam tu. Tahun Hunain. Dia akan ceritakan ikut peristiwa. Tak ada nombor. Bila tak ada nombor, masalah. Sebab bila Islam sebar sampai ke Rom dan Parsi, Iraq jatuh, kan Syam jatuh ke Islam, orang sana dah ada tahun. Belah Syam dia ikut tahun Masihi, yang dia sebut AD, Anno Domini. Sebenarnya AD tu kan bukan after death. Anno Domini tu maksud dia Year of Our Lord, tahun Tuhan kita. Macam 2019 AD, Anno Domini, Year of Our Lord. So dia berdasar pada Isa. Okey, tak apalah sesuatu benda. Yang belah Parsi pula dia guna lain, dia ikut raja naik. Ni apa jadi ni? Bila jadi? Pemerintahan Raja Sasan kedua, tahun ke-5 dia merintah. Macam kita kata, anak kau lahir bila? Oh, saya punya anak lahir tahun
Sultan Johor jadi agung. Tahun kedua dia jadi agung. Anak saya Sultan Azlan Shah jadi agung. Tahun keempat dia macam tu. Islam tak ada tahun. Dia tak nombor. Jadi Umar panggil bila ada masalah, Umar panggil orang ramai untuk bermusyawarat untuk tentukan tahun, sebab ada jadi kes. Orang tu buat pinjaman, dia kata tulis bulan, tak tulis tahun. Saya akan pulangkan pada bulan sekian. Lepas tu bila orang tu tuntut minta bayar, dia kata saya tak kata tahun ni. Dia tangguh-tangguh lah, dragging lah benda tu, masalah. So jadi para gubernur-gubernur Umar kirim surat pada Umar, suruh letak tarikh, arikh lana, buat tarikh untuk kami. Lalu Umar bin Khattab panggil ahli Badar, panggil Muhajirin awal, Ansar sebagainya untuk bincang macam nak buat. So semua cadangan datang. Cadangan tarikh lahir Nabi lah, tahun lahir Nabi, tak ada kesepakatan. Diorang hanya ada apa? Ada peristiwa, tak ada nombor. Ada peristiwa. Nabi lahir tahun gajah. Tahun berapa tu? Jangan tengok berapa. Tak ada nombor. Ada kata turun Quran, ada kata sekian, semua tak setuju. Nak buat macam apa, orang Parsi kata orang Rom pun tak setuju. Akhirnya salah seorang daripada mereka cadangkan tahun hijrah. Tahun penghijrahan. Tahun penghijrahan tu maksud dia umat Islam diajak oleh orang Madinah untuk pindah ke Madinah. Dan perjanjian dia berlaku lepas perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah berlaku bulan Zulhijjah. So sebaik diorang buat bai'ah, bulan pertama lepas Zulhijjah adalah bulan Muharram. Itulah bulan pertama diorang balik. Diorang keluar pergi ke Madinah. Bahkan sebenarnya ikutkan Nabi sendiri, baginda SAW, baginda keluar daripada Mekah pergi Madinah akhir Safar. Lepas para sahabat dah keluar, bulan Safar tu baru Nabi keluar. Sebab tu Nabi kena kejar. Nabi kena kejar sebab tu. Sebab orang-orang yang keluar sebelum Nabi, diorang keluar bulan haram. Bila keluar bulan haram, musyrikin tak cuit. Tak boleh cuit, haram. So diorang keluar lah, pergi pindah. Nabi tunggu sampai diorang keluar. Jadi musyrikin pula bila tengok Nabi ada, diorang biarkan yang ni. Muhammad lagi penting. Parti kan. Yang Muhammad tak keluar-keluar. Sampailah lepas akhir Safar, baru Nabi, akhir bulan Safar, baru Nabi sibuk buat urusan, keluar. Nabi sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. So bulan Muharram ni tak ada speciality yang kena macam ibadat, tak ada. Itu je kecuali haid puasa tadi. Yang semalam saya tengok petang mana sibuk orang baca doa akhir tahun, awal tahun, akhir tahun. Apa hal? Sebab tahun tu ditentukan zaman Umar. Zaman Nabi tak tentu lagi, tak ada pun, tak ada kaitan. Bahkan dia pilih Muharram tadi sebab apa? Sebab itulah bulan pertama lepas haji. Sebab itulah bulan orang Islam mula pindah. Kalau ikutkan sebenar, Nabi sendiri pindah akhir Safar. So kalau ikutkan Nabi, dan kita kena ambil apa? Bulan Safar lah bulan pertama. Tak. Faham tak? So Nabi hijrah akhir Safar. So tak ada kaitan kat situ kita sibukkan dengan upacara lah, apalah, baca doa 3 kali lah. Ya Allah, kalau ada dosa tahun ini, tahun depan ini lah. Pelik. Berkali-kali dah belajar tapi tak jelas juga. Tiap tahun dah buat bukan. Ala kulli hal, balik pada asal. Saya sebut tadi, memang kemuliaan yang berlaku, yang orang tengok sangat pada Nabi ni adalah pada kepatuhan umat dia. So umat Islam sekarang ni dilihat mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, memuliakan agama dengan sibuk halal haram tadi. Bangsa dunia lain tak jaga dah halal haram. Halal ke haram dia mendantakkan semua sekali. Tapi kita umat Islam sibuk tutup aurat, sibuk berkenaan dengan apa? Alkohol dalam makanan, sibuk babi dalam makanan, sibuk binatang sembelih, ayam sembelih tak sembelih, sibuk ini, sibuk itu sebagainya. Kita sibuk. Bangsa lain tak sibuk lah. Sebab tu sampaikan Jepun sendiri pun kena buat Olimpik tak lama lagi, dan dia tahu sebahagian besar yang datang Muslim, tahu tak? Dia siap daripada sekarang belajar macam mana nak sediakan makanan halal. Cuma hari tu mula-mula sebelum JAKIM Malaysia masuk campur, diorang kena tipu dengan satu konsultan. Konsultan tipu, dia kata apa? Kalau nak halal kena ikut pisau diorang jual. Kalau nak binatang tu halal, beli pisau dia diorang. Orang Jepun lagi pandai buat pisau bani awak lah. Pisau Jepun tajam gila. Tiba-tiba datang pakcik. Konsultan ditipu. Jepun pun kena kelentong. Mana diorang kena tipu dia tu, maksud dia ada konsultan ni, ada macam lah juru runding ni,
Kata nak mendatang makanan halal, kena pakai alat-alat ini. Dia orang jual alat-alat ni. Supply kepada Jepun. Penipu besar kan, jahat ni. Sedangkan lepas tu JAKIM take over, ajar balik dia orang. Dia sibuk tentang halal haram sebab kita Muslim sibuk halal haram. Bangsa lain tak sibuk dah. Ini tanda mulianya agama. Sibuk dengan azan, sibuk dengan sekian, sibuk kita dengan masalah umat. Inilah benda yang menyebabkan kita ni dilihat mengagungkan agama, bukan dengan sebab masalah baca Quran sedap. Semata-mata. Yang ini masalah dia. Sibuk berkumpul kan, Quran dibaca berkumpul. Tak. Baca untuk belajar je, baca untuk kumpul. Saya buat apa? Okey. Dulu saya ingat ada orang nak baca Quran sedap. Pergi ke mana, ke Kelang lah apa benda, jumpa dengan tok guru ni sebagainya. Siap apa dia bersihkan ni. Bersihkan apa balagom, lendir-lendir dan kepala, baring dimasukkan cair apa entah, keluar habis hijau. Pasal nak baca Quran sedap. Ada pantang pula, tak boleh makan benda berminyak, tak boleh makan benda berlemak, tak boleh makan benda kacang-kacang, tak boleh makan, la ilaha illallah. Nabi dengan para sahabat tu makan habis-habis makan. Tak ada masalah pun. Kita ni macam-macam, nak Quran baca sedap. Memang kawan-kawan saya tu pergi tau. Saya kat Perak tu, kawan-kawan saya pergi ke Kelang. Pergi dengar apa, apa ada qari Quran dekat sana sebagainya. Nak sedap baca tu, pergi bersihkan ni. Dia baring, lepas tu kawan tu tuang apa benda dalam hidung. Lepas tu kononnya dia akan bersihkan tu. Keluar habis kahak, muntah hijau. Bersihkan dulu apa? Rongga-rongga ni supaya dengung dia sedap. Bunyi dengung tu kan, macam lebah. Macam tu sekali, serius. Pergi, sanggup sakit. Lepas tu masalahnya Quran tak dihafal pun. Dia belajar baca sedap je. Dengung tu berapa harkat, macam mana nak tarik bunyi dengung tu. Walam berapa banyak Ini masalah ni. Dia lupa pasal balik pada asal, bukan itu tujuan Quran turun. Dibaca betul, tapi bukan untuk disibukkan dengan itu. Okey. Wa min zalika, dan di antara itu juga, anna minhum, bahwasanya mereka ni qurra ni, qari Quran ni, may yatasamahu biidda'i qiraati ala man lam yaqra alih. Dia membolehkan atau bermudah-mudah untuk mendakwa qiraat, pembacaan kepada orang yang tak baca pun. Dia tak baca pun Quran pada orang tu. Dia tak belajar qiraat orang tu, tapi dia dakwa je dah belajar. Wa rubbama kanat lahu ijazatu minhu. Barangkali dia ada ijazah. Kan? Fa yaqulu, lalu dia bagi tahu akhbarana. Guru kita bagi tahu, guru kita. Sebenarnya dia tak ni, dia dengan ijazah aje. Aku izinkan. Dia tak belajar tapi dapat ijazah. Macam orang biasa ambil ijazah tu. Ijazah, sanad-sanad tu kan. Tak belajar pun kadang-kadang. Dia ingat malaikat nak selamatkan dia pun ada ijazah tadi. Ijazah ini, sanad ini. Kalau tuan-tuan nak tahu, ijazah ni sebenarnya lafaz dia, bila guru tu kata ajaztulak, aku haruskan untuk engkau, aku ijazahkan engkau, maksudnya guru tu izinkan kita mengajar. Itu je. Untuk amal tak ada. Macam orang kita nak beramal dengan selawat pun kena ambil ijazah. Apa hal? Kan? Wuduk tak pernah ijazah pula. Nak pakai serban ada ijazah. Yang pakai serban sembarangan ya. Ini kena ada ijazahnya. La haula wala quwwata illa billah. Yang penting lagi, wuduk lagi penting banding serban tu. Bertanya dengan dia, abang pernah ambil ke ijazah wuduk? Tak pernah pula ambil. Yang ini lagi penting. Tak sah solat tau. Serban tu tak ada, sah je solat. Tapi kalau serban betul 70 kali ganda banding solat biasa tanpa serban. Taklah kita kata hadis palsu. Tak percaya juga. Saya pernah sekali ada seorang pakcik tu dekat Kota Damansara. Saya ustaz, saya pakai macam ni lah, pakai kopiah, pakai baju Melayu, pakai belekat. Dia pakai serban dengan jubah sekali. Lepas tu dia kata dengan saya, tak tahulah kenapa. Waktu tu lepas buka puasa, saya tengah melantak lah. Dia datang duduk dengan saya. Saya tak faham lah ustaz dia. Banyak orang tinggal sunnah zaman kita sekarang ni. Saya pun angguk lah. Saya faham lain, rupanya dia maksud lain. Tengah-tengah makan tu kan. Lepas tu dia kata, betul-betul. Inilah macam contoh macam serban. Kan? Ini pakaian ni dia kata, dia orang tinggalkan. Saya tak pakai. Dia pakai. Lepas tu dia kata, macam solat dengan serban. Kan 70 kali ganda solat tak pakai serban. Saya kata mana ada. Saya ustaz kan, saya kata mana ada. Hadis palsu. Tak ada hadis pun.
Dia kata ada hadis. Tak ada bang. Ada hadis. Tak ada bang. Ada tulisan Tirmizi. Dia tipu saya. Saya ustaz, dia tipu saya. Memang memang dahsyat. Saya kata bang, apa Nabi buat, ada benda yang Nabi buat tu tidak jadi ikutan. Maksudnya contoh macam berambut panjang. Rambut Nabi sampai bahu, sampai tengkuk, sampai cuping telinga. Nabi buat tapi tak suruh kita tiru. Macam naik unta, Nabi tak suruh tiru. Heboh jenuh kita beli unta. Awak beli kereta apa? Wajar. Belilah unta. Ikut sunnah ke? Itu bukan cara dia. Saya kata bukan macam tu bang. Macam tu serban tadi. Nabi tak pernah kata pakai serban lah. Abang cakap tak ada ni, saya kata. Ya ada ustaz dan Sunan Tirmizi. Dia tipu saya. Saya kata, wa ilaha illallah syariah. Depan-depan. Nak cerita kadang-kadang orang tak faham. Dia sibuk dengan gaya, rupa dan sebagainya. Sampai dia tak tahu pun sebenarnya tak ada. Jadi kadang-kadang, dengan perkara ni ijazah. Ijazah sendiri. Maksud ijazah ni, aku halalkan untuk engkau. Okey, boleh buat. So ini ijazah. Orang kita sibuk ambil sanad tu buat apa? Awak nak mengajar ke? Kalau tak nak mengajar, tak payahlah sibuk ambil sanad. Baca pun tak habis. Ambil sanad buat apa? Tu pelik kan? Jadi kata apa? Benda ni dikata akhbarana tapi tadlisan. Untuk apa? Untuk samar-samarkan. Supaya orang dengar konon dia dah baca dengan orang ni. Wa huwa yara annal amra fi zalika qarib. Dan dia pula lihat urusan tu sama je. Dapat ijazah dengan dah baca kepada guru tadi. Dia rasa sama je. Tapi tak sama. Macam di Yaman tu ada seorang syekh buta. Dia punya syekh untuk qiraat ni atau untuk hafalan Quran ni buta. Tuan-tuan kalau nak dapat sijil hafal Quran tu, nak cop Kementerian Pelajaran Yaman, hanya akan dicop kalau pakcik tua tu, guru Quran tu yang buta tu tanda tangan. Kalau dia tanda tangan baru boleh Kementerian Pelajaran cop. Kementerian Pelajaran tak cop, penyeluruh luar tak cop. Jadi pelajar kita biasa kalau keluar sana ambil cop kedutaan Malaysia dah lah. Kementerian luar Yaman tak boleh, Kementerian Pelajaran Yaman tak boleh. Sebab tunggu syekh buta ni tanda tangan. Kalau dia tanda tangan baru anda boleh. Tanah Arab macam tu. Tanah Arab kalau dia kata anak buta, dia nampak itu peluang untuk hafal Quran. Kita kat Malaysia dapat anak buta pergi belajar muzik. Bayar kat sana memang orang buta ni dia boleh hafal kuat. Sebab tu dia boleh ingat berapa langkah pergi jalan sini. Kalau pergi sini, kalau dia biasa jalan kan, dia ingat. Patutnya disuruh dia hafal. Dan suruh hafal tadi bagi dengar Quran banyak. Itu cara betul. Pasal hafalan Quran ni dengan bacaan yang kita tengok atau kita dengar lebih kuat dengan dengar. Dengar dan ulang, itu lagi cepat, lagi kuat. Jadi bila syekh ni kalau dia tak tanda tangan, Kementerian Pelajaran tak cop. Kementerian Pelajaran tak cop, Kementerian Luar tak cop. Macam tu sekali. Mahal tantangan dia. Dia syekh bagi penghafal Quran di Yaman. Buta. Siapa nak pergi baca dengan dia pula? Ada hari-hari tertentu dekat satu masjid. Waktu asar dia akan di situ. Pergi baca kat dia. Kalau dia puas hati, dia tanda tangan. Dan normally dia akan baca habis. Kena baca sampai habis. Kerana kalau budak tu dah hafal Quran tempat lain, dia kena baca pada syekh tu pula, kena ambil masa lagi. Sampai syekh tu tanda tangan. Okay. Macam tu sekali tau. Okay, jadi kat sini, kadang-kadang ada orang salah faham bila kita baca pada syekh tu, maksud dia dengar bacaan kita, itu memang kita baca. Tapi kalau dia kata saya halalkan awak untuk mengajar, lain. Ijazah dengan qiraah tak sama. Dia ajaz tu lah tak sama. Tapi orang ni kadang-kadang dia nakkan sangat syuhrah. Nak kononnya saya dah baca Quran pada dia. Saya baca Quran pada dia. Dia nakkan gelaran tadi, dia sanggup tipu. Ini talbis iblis. Likaunihi yarul qiraat, sebab apa? Dia meriwayatkan qiraat. Saya berdapat dari ni. Dia tak baca pun. Sedangkan kalau dia nak riwayat, dia kena baca. Orang tu kena dengar bacaan dia full Quran. Baru boleh dikira dia telah baca, ambil qiraat dia orang tu. Wa yaraha fi'lu khairin, dan dia melihat ia perbuatan baik. Wa yansa anna hadha kadhbun, dia lupa itu adalah penipuan. Yalzimuhu ismul kadzabin, bahkan memastikan dia dapat dosa para pembohong, para pendusta. Walaupun benda tu benda kecil. Memang dia hafal Quran, memang orang tu guru Quran, dia mengaku benda tak buat, tetap berdosa. Walaupun benda tadi dia nampak macam bagus. Wa min dzalika, ada di antara itu orang-orang hafal Quran ni,
annal muqri'a al-majida ya'khudhu an itsnain wa thalathatin. Bahawa seorang pembaca Quran ni yang mulia, yang dimuliakan, yang terpuji adalah yang mengambil Quran ni pada 2 atau 3 orang. Mana dia hafal Quran dengan guru pertama, dengan guru kedua, dengan guru ketiga, 3-4 guru. Ini biasa dikira sebagai seorang penghafal Quran yang terpuji. Dia kata wa tahaddatsu ma'a man yadkhulu alaihi. Dan namun dia kata dia ni ambil daripada 2-3, tapi dia menceritakan bersama orang yang masuk bersama dia. Wal qalbu la yatiqu jam'a hadhil asya'. Tapi sebenarnya keupayaan dia bila jumpa orang A dan B, kalau dia tak ambil satu-satu, nak ambil semua serentak, dia punya kalbu dia atau dada dia tak mampu untuk semua serentak. Dia mesti ambil asing-asing. Dengar dari semua, tapi dia kena ambil seorang-seorang. Tapi kerana nak cepat, maka dia kata semua yaktubu khattahu bi annahu qad qara'a ala fulan bi qira'ati fulan. Tapi dia tulis. Nanti dia kata aku dah baca bahawa dia baca kepada si fulan dengan bacaan fulan. Aku dah baca Hafs Asim pada guru ni. Aku baca Warash pada orang ni. Aku baca Qalun pada orang ni. Dia sedangkan dia tak baca semua. Tak larat. Kalau dia ambil satu-satu je. Tapi kalau dia kata dia setakat jumpa dengar tu, tak boleh dia kata dia telah riwayatkan semua sekali. Wa qad kana ba'dul muhaqqiqin. Dan bahkan sebenarnya dahulunya sebahagian para pentahqiq yang memeriksa atau mengkaji tentang perkara ni, yaqulu, dia kata, yang bagi an yajtami'a isnani aw salasatun. Dia harus untuk orang tu berhimpun dengan 2 atau 3 guru. Tapi wa ya'khuduna an wahidin, mesti ambil daripada satu sahaja. Untuk satu masa, satu sahaja guru tempat dia ambil. Tak boleh dia ambil 2-3 serentak. Benda tu memang dia takkan boleh ingat. Itu salah, kata. Wa min dzalika, di antara itu juga, anna aqwaman minal qurra, ada di kaum-kaum tertentu di kalangan para qari Quran ni, yatabarawna bikasratil qiraati. Mereka apa? Berbangga atau menunjuk-nunjuk dengan banyak qiraat. Wa qad ra'aitu min masyayikhihim. Maksud banyak baca tadi. Maksud banyak baca tadi adalah dia contohnya berapa kali khatam. Berapa kali dia khatam dalam seminggu, dalam sehari. Bahkan dia menunjuk-nunjuk. Ai khatam Quran sehari 5 kali. Ai kata ada macam tu. Dia kata dia lihat, dia kata ni Ibnu Jauzi cakap, dia kata wa qad ra'aitu min masyayikhihim. Yang aku telah lihat daripada syekh-syekh mereka ni, man yajma'un nas. Dia ada orang yang himpunkan orang ramai. Wa yuqimu syakhsan, dan dia bangkitkan seorang. Wa yaqra'u fin nahari tawil salasa khatamat, dan dia baca pada siang yang panjang tu 3 kali khatam. 3 kali khatam. Fa in qassara aiba, kalau dia berhenti daripada kurang dari 3, diaibkan. Wa in atamma mudiha, kalau orang tu sempurnakan 3 bacaan khatam, maka dia dipuji. Ini problem sebenarnya. Sebab ini adalah menyanggahi kepada petunjuk Nabi yang bersabda, la yafqahul Quran man qara'a fi aqall min salas. Tidak faham Quran siapa baca kurang daripada 3 hari. Ini sebab Nabi tegur perbuatan ni telah dibuat oleh salah seorang sahabat, iaitu Abdullah ibnu Amr ibnu As. Abdullah bin Amr bin As, dia telah buat perangai khatam Quran tiap-tiap hari, puasa tiap-tiap hari, kan? Dan dapat qiyam sepanjang malam. So jadi Nabi tegur dia. Ketika Nabi tegur tentang Quran dia khatam kurang 3 hari tu, Nabi kata dengan dia apa? Nabi kata tak faham Quran siapa baca kurang 3 hari. Mana paling bagus untuk orang tu baca sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk. Mana 3 hari khatam. Lepas tu baca lagi 3 hari khatam. Itu cara terbetul. Cara paling betul untuk orang berkenaan buat adalah sedemikian. Tapi sering berlaku orang macam berlumba tau. Macam kadang-kadang saya tengok ada orang pergi umrah, dia dah siap. Dia kata apa? Ai umrah baru ni, alhamdulillah dah khatam 15 kali. Awak berapa? Sekali je. Dia macam tu. Dia berbangga dengan banyak kali khatam. Benda ni kena ingat. Ada orang kadang-kadang ketika zaman musim Ramadan, dia orang ceritakan tentang Imam Syafi'i khatamkan Quran dalam bulan Ramadan sehari 2 kali. Benda-benda macam ni kadang-kadang riwayat anak-anak murid yang kadang-kadang melampau-lampau cerita tentang guru dia hebat sampai dia angkat-angkat benda tak ada jadi ada. Itu kena jaga-jaga sikit. Kadang-kadang benda berkenaan kita tak pernah. Imam Syafi'i tak pernah cakap. Tapi orang kata dia buat, benda tu kena cek balik. Sebab mustahil Imam Syafi'i melanggar hadis Nabi.
Mustahil Imam Syafi'i melanggar hadis Nabi. Sebab hadis Nabi dah ada. Tapi kalau Imam Syafi'i buat sekalipun, takkan kita nak kata dia betul, Nabi salah. Maksudnya Nabi lebih utama untuk diikuti. Sebab tu kalau orang tu khatamkan Quran sampai 5 kali, 6 kali, sekali hari tu, lepas tu baca laju pula, nak cepat-cepat, maka benda ni bukan petunjuk Nabi. Sebab tu kita kata berlumba banyak khatam. Awak khatam berapa kali? Ada macam tu. Ini masalah ni. Nabi sendiri SAW khatamkan Quran pada bulan Ramadan tu sebulan sekali. Bahkan bila kita kata bila kes Jibril datang tahun terakhir Nabi SAW wafat, Nabi ulang 2 kali. Sebulan 2 kali. Dalam sebulan tu 2 kali Nabi ulang. So kita kata itu masih lagi dalam rangka yang mudah. Semua orang boleh buat. Kalau nak khatamkan Quran dalam masa 1 hari 3 kali ni buat apa? Nak kejar apa sebenarnya? Lebih pada kemasyhuran lah orang masyhur tu. Wa tajtami'ul awam lidzalika, orang awam pun berhimpun dengar. Dia berdiri kan baca, orang tu baca Quran, orang awam pun dengar, berkumpul. Wa yuhassinunahu, dan mereka apa? Merasa elok akan ia. Wa yurihimu iblisu anna fi kathrati tilawati thawaban, dan iblis memperlihatkan pada mereka bahawa dalam banyak membaca tu, banyak tilawah tadi ada pahala. Kita kena faham, masa kita habiskan Quran tu adalah penting. Tapi mengejar banyak khatam tu, itu bukan. Kalau kita dapat baca sikit pun sikit lah, banyak-banyak lah. Bukan kita nak kena habiskan dalam masa sekian, ada banyak kali sekian. Sebab itu dah mula start apa? Perlumbaan yang tak wajib pun. Wahadha min talbisi, ini daripada apa? Daripada belitan iblis, daripada kesamaran iblis. Li'anal qira'ata yang bagi antakun lillah, kerana bacaan Quran ni mesti kerana Allah. Bukan kerana nak mengejar apa kali khatam, tak, bukan. Kita nak kejar apa? Redha Allah Taala. La li tahsini biha, bukan untuk dielokkan dengan Quran itu semata-mata. Wa yang bagi antakuna ala tamahuli, dan mesti Quran dibaca dengan perlahan-perlahan. Slow, relax, tartil. Bukan kan baca. Itu kan cara dia. Bukan cara baca Quran yang betul. Quran diturunkan untuk dibaca perlahan-perlahan. So kita baca elok-elok lah. Baca dengan betul. Bukan dengan cepat nak khatam banyak. Tapi ada orang hafal Quran duk kejar berapa kali khatam. Ini salah juga. Wa qala azza wa jalla, Allah Ta'ala firman dalam Quran dalam surah Al-Isra ayat 106, Allah Ta'ala nyatakan litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Kami turun Quran pada kau Muhammad dan kami pecah-pecahkan ia supaya kau bacakan Quran itu pada manusia secara perlahan-lahan. Bukan gopoh-gapah. Bukan cepat-cepat. Okey. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, wartil Qur'ana tartila, dan tartil, bacalah Quran itu secara tartil. Bukan dengan tahdir, dengan laju. Tak ada. Itu kumpulan lagi daripada qurra yang terpengaruh atau dibelit oleh iblis. Wa min dzalika, dan dikata ada di itulah anna jama'atan minal qurra ahdatsu qira'atal alhan. Mereka mengadakan bacaan-bacaan berlagu. Ni masalah yang kalau saya sebut ni habis, tarannum pun kena. Sebab macam ni, macam orang kita banyak tak faham. Tarannum yang dibaca oleh masyarakat kita yang banyak dibaca ni. Tuan-tuan kalau pergi ke Yaman, Saudi Arabia, banyak tempat negara-negara Arab, tak belajar tau. Pergi Mesir adalah belajar. Dia ada Hijaz lah, Siqah lah, Bayati dan sebagainya kan. Yang itu sebenarnya dipanggil maqamat sautiyah. Kedudukan-kedudukan suara yang tinggi rendah tadi. Kalau tuan-tuan perhatikan betul-betul, jazakumullah khairan. Sebenarnya lagu tu, orang tu baca Quran ikut lagu, bukan ikut tajwid. Maksud dia mat 2 jadi 4, dengung 2 jadi 12, mat 6 jadi tak tahu berapa lah. Dia nak lenggokkan Quran tu ikut lagu tu. Punca asal datang mana tarannum ni? Tarannum ni datang raja-raja zaman dulu suka dengan perempuan nyanyi. Bila masuk Islam, diorang tak boleh nak dengar perempuan nyanyi dah. Haram. So jadi
Diorang minta Quran tu dibaca ikut lagu orang tu. Hasil dia, Quran tu dibaca tapi lagu tu serupa lah. Lagu siapa. Dan baru ni, kat Indonesia jadi kes. Diorang pergi baca Quran ikut lagu Jawa. Kamu pernah dengar kan? Langgam Jawa. Ni benda ni masalah tau. Sebab apa geng-geng apa Islam Nusantara, ini Islam liberal dan sebagainya, memang suka lah macam ni nak tukarkan cara Quran ikut Arab pada Quran ikut Jawa. Ikut bangsa-bangsa yang ada. So kita ada cara Melayu, Quran cara sekian. Okey, dia ingat saya bagi dengar sikit. Dia baca surah Al-Isra', dia baca surah Isra' tu dengan bunyi lagu Jawa. Bukan ikut dengar sikit je. Dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Cukup okay. Faham tak macam ni? Sebenarnya ketika tuan-tuan dengar, ni masalah ni kalau cakap ni orang marah lah. Okey. Dengar yang diorang buat apa? Baca Quran ikut musabaqah punya cara tu kan. Sama je. Dia ada rentak dia. Yang ini dengung kat mana, sini rendah suara, sini tinggi suara, panjang. Dia takkan ikut tajwid biasa. Dia akan ikut rentak lagu tu. So awak kena hafal lagu dia. Macam kita belajar apa berzanji tu kan. Al-jannatu wa na'imuha. Dia kan ada rentak lagu, dia ada 4 lagu. 1 2 3 4 1 2 3 4. Tak belajar, orang Perlis tak belajar. Ini orang KL, orang Selangor belajar. Orang berzanji. Bapak saya dulu pandai berzanji. Tu kan itu saya uti dia punya lagu-lagu tu saya hafal. Nak ceritakan memang dia orang ada 4 lagu, dia akan ulang 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Tinggi rendah tu. Mat dengung akan isi ikut lagu tu. Macam tadi kan? Subhanallazi. Kan kadang-kadang tak panjang pun macam tu. Dia kan ikut lenggok tu banyak mana. Kadang-kadang 6 jadi 8, 6 jadi 12. Supaya penuhkan pada rentak langgam Jawa tadi. Kalau yang diorang taranum, sama je. So kalau yang tu boleh, kenapa ni tak boleh? Kalau yang geng tu boleh, kenapa ni tak boleh? Baru ni jadi kes. Geng Aswaja Indonesia lawan ni. Berdebat bertekak dengan apa Majlis Agama Islam Indonesia sebagainya. Yang ulama kerajaan ni dipanggil, diorang sound. Dia kata apa ni sekian sebagainya. Ini mengubah-ubah apa kepada Jawa sebagainya kan. Tapi masalahnya yang awak buat taranum biasa pun adik-beradik je. Sebenarnya. Sebab tu kenapa kat sini kena jaga, sebab orang tak faham. Sebab dia kata mereka reka-reka qiraatul alhan. Wa qad kana ila haddin kabirin qarib, dan dia pada had yang terdekat. Wa aladzalika faqad kariha Ahmadu
bin Hanbal wa ghairuhu. Kerana itu di atas itu Ahmad bin Hanbal dahulu memakruhkan akan bacaan macam tu. Tak boleh. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, amma istima'ul huda wa nasyidul a'rab fala ba'sa bihi. Kata, adapun mendengar huda. Huda ni lagu-lagu yang dinyanyikan ketika bawa binatang. Orang Arab kan, dia macam bila bawa binatang tu kan dia bernasyid. So, unta tu bila dengar, dengguk suara. Bukan main gendang tau. Suara dia je. Mana orang tu lunakkan suara dia bernyanyi ketika mana tengah unta tu berjalan. Macam para sahabat Nabi dulu lah. Bila diorang nak buat kerja, bina masjid, maka mereka ada baca, dia kata, Allahumma la insya illa insyul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah nahnu alladhina baya'u Muhammadan al jihadi ma bakina abadan. Diorang sambil buat kerja tu ada slogan macam tu untuk semangat. Tak payah pasang muzik. Tak payah pasang muzik. Dia suara tu dah cukup. Okay, jadi dia kata kat sini, dan nasyid Arab. Nasyid Arab pun macam tu juga. Bukan ada genda-genda ni. Fala ba'sa bihi, tak mengapa. Dia kata, wala ba'sa bi qiraati alhan. Dan dia kata, tak mengapa untuk pembacaan ikut rentak dan pengelokkan suara. Okay, sekarang ni, Ibnu Jauzi jawab balik. Nak terangkan Imam Syafi'i cakap apa. Qultu, berkata Ibnu Jauzi, innama asyara Syafi'i. Imam Syafi'i sebenarnya hanya isyaratkan ila makana fi zamanihi, pada apa pada zamannya, cara elokkan bacaan zaman dia. Yang zaman kita ni tak tahu benda dah keluar, macam-macam gaya tu kan. Langgam Jawa keluar, besok langgam Bugis pula kan keluar, langgam apa Minang pula nanti, habis nanti. Semua Quran dibaca ikut cara masing-masing. Dia kata wa kanu yulahinuna yasiran, mereka dahulu melenggukkan suara tu sikit je. Dia kata fa amal yaum, adapun pada hari ini, Ibnu Jauzi kata berzaman dia, faqad sayyaru dzalika ala qanunil aghani, mereka telah jadikan itu pada peraturan nyanyian. Betul. Tuan-tuan tengok dulu kes apa orang belajar tarannum dekat televisyen, ustaz tu bawa organ. Lepas tu student pun dia main ni, maksud dia suruh budak ni ikut lengguk apa ini main dalam muzik tadi, rendah tinggi suara tadi berdasar kepada lagu. Ada peraturan lagu. Macam Doraemon itu peraturan lagu lah. Saya ingat lagi kat televisyen, sekarang tak ada dah. Dulu ada je tarannum tadi macam tu. Mari bertarannum. Itu belum lagi yang ketuk-ketuk bekas tu. Apa Baghdadi tok tak kan. Itu masalah juga. Allahu a'lam kan. Nanti kalau ada masa kita tunjukkan. Okay. Dia kata itu wa kullama qaruba dzalika min musyabahatil ghina. Dan setiap kali mana hampir bacaan Quran tadi menyerupai lagu, zadat karahutuhu, akan bertambah kemakruhannya. Fa in ukhrijal Qur'anu an haddid wad'ihi, kalau dikeluarkan Quran daripada batasan diletakkan ia, haruma zalika, dia jadi haram. Keluar sangat dah macam tadi kan, temu langgar terus kan. Dia tak penting dah tajwid, yang penting lagu. Tajwid tak penting, yang penting lengguk tu. Rendah suara kat mana, tinggi suara kat mana. Kadang-kadang baca-baca ayat tadi kan, ayat tentang Maryam beranak pun dia baca macam mana tu. Baca menangis-nangis tu, padahal Maryam beranak. Bukan, Maryam dilahirkan oleh mak dia. Kisah di mana mak Maryam nazar untuk jadikan anak dia lahir nanti sebagai apa pekerja dekat yang menjaga pada tempat ibadat. Datang dia baca. Dia baca itu nangis. Masalah lah, awak tak faham ke? Sebab tinggi suara, peran suara ni masalah. Dia kata benda ni macam harimau lah. Suara garau sekian. Dia panggil maqamat sautiyah. Maqamat sautiyah. Yang ini kita kata benda ni tarannum ni, ini sebenarnya macam tu. Macam kes Jawa tadi sama juga. Ini tak sepatut berlaku. Okey. Itu satu kumpulan. Wa min dzalika, di antara itu juga anna aqwaman, bahawa satu kaum minal qurra, di kalangan para pembaca Quran ni, yatasamahuna bi syai'in minal khataya, mereka rasa ringan tentang sedikit dari kesalahan. Maksudnya tak apa, sikit-sikit salah tu tak apa. Kal ghibati lin nuzara, sebagai contoh dia orang kata tak apa mengumpat bagi orang yang bertekak dan sebagainya. Wa rubbama atau akbar min dzalika dzamba adzam, bahkan sebagai mereka mungkin datang lagi dahsyat daripada itu dari segi dosa. Wa taqadu anna hifzal Quran yarfa'u anhum al-azab, tapi mereka menyangka hafalan Quran tadi lindung mereka dari azab. Means that dia rasa dosa ni, awak hafal Quran, dosa kecil insya-Allah,
Tak ada masalah. Mana boleh fikir macam tu? Kita boleh fikir bahawa bila kita hafal Quran, tak ada soal jawab berlaku atas kita dengan masalah makan kita, pakai kita, tipu kita. Mana boleh fikir macam tu? Tapi ada setengah qurra ni, iblis berjaya belitkan orang sampai dia rasakan apa? Salah-salah kecil ni tak apa. Tak ada masalah. Sebab apa? Hafal Quran dah kan? Hafal Quran dah. Dia ada separuh bapak-bapak, mak-mak pun sama juga. Dia ingatkan anak dia hafal Quran, dia buat apa pun tak apa. Dia hantar anak dia hafal Quran. Hantar anak hafal Quran. Dia tak hafal Quran. Dia tak belajar hafal Quran pun. Baca Quran tak pernah nak betulkan pun. Tapi dia rasakan bila anak dia datang hafal Quran, dia selamat dekat akhirat nanti. Ini masalah. Sampai kadang tak jaga halal haram sangat. Kadang-kadang pula belagak pula tu. Jumpa orang, anak I hafal Quran, anak you? Anak you? Dia rasa selamat. Ini bahaya. Mana boleh kita rasa selamat macam tu? Sebab kepada sahabat Nabi SAW dahulu, bukan setakat hafal Quran. Mereka adalah pendamping Nabi. Nak mati pun takut. Nak mati ketakutan. Takut nanti apa jadi. Kan? Bahkan ada seorang sahabat tu, dia nak mati tu dia menangis. Orang lain ramai datanglah, comfortkan dia, tenangkan dia. Dia bukankah Nabi janji pada kau macam-macam? Dia kata betul Nabi janji macam-macam kat aku. Bahkan ada separuh tu datang bagi dia tongkat. Nabi kata bawa tongkat ni sampai jumpa aku di mahsyar nanti. Tahu tak dia kata apa? Dia kata betul Nabi janji macam-macam. Tapi Nabi juga sebut. Nabi kata Allah Ta'ala genggam satu genggaman makhluknya dengan kanannya. Satu genggaman dengan kirinya. Allah Ta'ala kata ini dan syurga aku tak hirau. Ini dan neraka aku tak hirau. Aku tak tahu aku duduk genggaman mana satu. Aku tak tahu aku duduk dalam genggaman mana satu. Ketakutan diorang. Ini ada orang hafal Quran dia rasa selamat. Tak apa, dosa kecil tu lepas. Sebab hafalan Quran akan menyekat diorang dari siksaan. Ini tak boleh. Yang mak bapak tadi lagi dahsyat lah. Dia tak hafal Quran, anak hafal Quran dia rasa selamat. Lagi masalah. Okey? Dia kata apa? Wa'taqadu an hafzal Quran yarfa'u anhumul azab. Bahawa menghafal Quran tu mengangkat daripada mereka siksaan. Wahtajju biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berhujah dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, lau ju'ilal Qur'anu fi ihabin mahtaraqa. Kalau dijadikan Quran pada kulit. Quran ditulis pada satu kulit, takkan terbakar. Hadis ni dhaif. Dia dalam riwayat, kalau daripada hadis tu sanad yang datang tu dhaif. Okey, di riwayat Tabrani, Ibnu Adi, yang mereka kata dhaif. Cuma dia kata ada satu lagi sanad, ada Musnad Ad-Darimi, dia kata daripada Uqbah bin Amir yang sanad dia hasan. Wallahu a'lam, tapi yang kuatnya dia adalah dhaif. Sebab kita tahu bahawa kalau diletakkan Quran pada kulit dan sebagainya dibakar, terbakar. Letak pada kertas pun kita bakar, terbakar. Tapi diorang ada kepercayaan kalau Quran tertulis pada kulit tak terbakar. Kalau hafal di darah daging ni lagilah. Ini masalah dia. Dia dibelit oleh iblis sampai dia rasa hafalan Quran dia tadi menyebabkan dia takkan diseksa oleh Allah Taala. Ini sangat bahaya. Wa dzalika min talbis iblis alaihim. Itu daripada penyamaran iblis ke atas mereka. Li'annal adzaba may ya'lamu aktsaru min adzabi man lam ya'lam. Sebenarnya kalau ikutkan peraturan Allah Taala adalah azab orang yang tahu lebih dahsyat banding azab orang tak tahu. Itu betul. Macam kita tengok iblis. Kenapa iblis? Dia salah satu je. Allah Taala terus laknat dia. Ikutkan iblis punya perbuatan, iblis tak buang anak. Iblis tak syirikkan Allah Taala. Tapi Allah Taala laknat dia sebab apa? Sebab dia nampak syurga neraka. Dia berbual dengan para malaikat. Dia tengok Adam jadi. Dia boleh mengingkar perintah Allah Taala, tak layak. Allah Taala hukum dia. Macam tengok Bani Israel. Bila mereka tahu bukti Musa dengan betul, dengan banyaknya, lalu mereka buat salah lagi dahsyat daripada orang lain buat salah. Sebab mereka nampak mukjizat. Sebab tu kalau orang macam yang lain tak tahu ni buat salah, dimaafkan lagi. Siapa yang tahu lagi teruk kena. Itu peraturan Allah Taala. Hatta dalam surah Al-Maidah, kisah penurunan hidangan dari langit. Bila pengikut Isa minta hidangan dari langit. Akhir surah Al-Maidah. Kan bila diorang minta hidangan langit dari langit tu, Allah Taala kata inni munazziluha, aku turunkan hidangan tadi. Tapi barang siapa kufur lepas ni, aku akan azab dia dengan azab aku tak azab siapa-siapa sekalian alam. Mana Allah akan azab orang yang kufur lepas tengok hidangan tadi dengan azab yang tak diazab siapa-siapa sekalian alam. So maksudnya siapa tahu lagi teruk, bukan siapa tahu makin lepas. Itu keputusan dia.
Ziyadatul ilmi tuqawwil hujjah, kerana penambahan ilmu tu menguatkan hujjah, bukan melemahkan hujjah. Okey, wa kaunul qari lam yahtarim ma yahfazu dhanbun akhar, dan keadaan si penghafal Quran tadi, qari Quran tu tak menghormati apa dia hafal, itu dosa lain. Dosa lain lagi dahsyat. Firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 19, Allah Taala nyatakan, afaman ya'lamu, adakah orang yang mengetahui, annama unzila ilaika min rabbikal haq, bahawa apa turun pada Muhammad dari Tuhanmu adalah benar, kaman huwa ama, sama seperti orang yang buta. So orang yang tahu, Allah Taala kata celik, orang yang tak tahu, Allah Taala kata buta. Siapa tahu Quran turun dari Allah Taala kepada Nabi, tahu betul, orang ni celik. Siapa tak tahu, orang tu buta. So beza tak orang tahu, orang tak tahu? Beza. Dan Allah tak nyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 30. Dia Allah nyatakan apa? Tentang isteri-isteri Nabi Rasulullah. Wa qala fi azwaji Rasulillah. Dan Allah firman tentang isteri-isteri Rasulullah, may ya'ti minkun nabi fasyatin mubayyinah. Siapa-siapa yang mendatangkan dari kalian dengan perkara keji yang nyata, yudha'af lahal azab dhi'fain, akan diganda untuk dia azab 2 kali ganda. Yang dimasukkan gandaan ini gandaan akhirat, bukan dunia. Kalau siksaan dunia sekali-sekali je. Ada orang dia sesat, dia kata apa? Dia kata kalau nak digandakan macam ni macam mana? Sebab ayat lepas sudah datang, wa may yaqnut minkunna wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marratain. Kan beri ganjaran dia 2 kali ganda. Mana akhirat juga, bukan sekarang. Ini pun gandaan seksa pun akhirat. Dia kata dia nak tolak rejam, dia kata kalau rejam nak ganda 2 macam mana? Rejam lah, dia kata ini kena ganda 2 ni. Ganda 2 akhirat, bukan dunia lah. Astagfirullahalazim. Ini permainan, ini talbis iblis. So ala kulli hal, dekat sini dapat lihat bahawa kumpulan terakhir ni dia ingatkan dia selamat kalau dia apa? Dah hafal Quran, tak ada kena dah musibah. Ini salah. Sangat salah. Sebab tu kena faham bahawa inilah belitan iblis kepada pembaca Quran. Orang hafal Quran, kadang-kadang masih lagi iblis boleh cocok lagi. Sebab tu kita bila baca Quran, sebenarnya kita disuruh isti'adzah daripada syaitan. Sebab syaitan datang, bukan lari. Dia datang tau. Lepas tu Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nahlu ayat 99, 99 100, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Quran, bila kamu nak membaca Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak membaca Quran, maka minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab dia datang, bukan lari. Sebab tu jangan ingat bahawa anda hafal Quran, anda tak dapat digoda oleh syaitan. Sangat salah. Dan apa contoh kita baki tadi, semua contoh-contoh berkenaan dengan orang hafal Quran pun boleh disamar-samarkan dan dibelit dan dipusingkan oleh iblis. Itu sebab kena berjaga-jaga. So insya-Allah nanti kita akan belajar pada bulan akan datang insya-Allah sebutan tentang talbis iblis ke atas ashabul hadis. Geng-geng hafal hadis pula. Dia akan datang kita bincang insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tertukar makhraj tadi, memang kita kata rosak bacaan. Cuma orang tersebut, adakah dia pelat? Dia pelat. Dia memang lidah dia tak betul. Lidah dia cacat dan sebagainya kan, dia tak disebut. Allah Ta'ala sebut juga tentang tajuk la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak tanggungan nyawa tu apa dia mampu. Kalau dia cuba baca tak boleh juga. Allah Ta'ala maafkan. Memang keluar makhraj tadi boleh menyebabkan salah maksud. Ya, pasal kadang-kadang dia ada sebutan-sebutan kan yang kita kata kalau salah sebut memang jadi maksud lain. Tapi dalam masa yang sama, orang yang belajar baca, dia boleh berlatih untuk mengulang sampai betul dan tak berdosa dia ketika di tengah belajar. Kalau tak belajar betul lah, kita kata memang menukarkan makhraj betul. Memang ada jadi ada sebab ni ada seorang kawan. Dia kata apa? Dia kata tentang tajuk ada apa orang-orang sibuk dengan sedapkan baca Quran tapi tak cek balik tentang bacaan dia tadi tu, bacaan dia betul ke tidak. Bacaan tak betul, dia tak kisahkan. Dan last sekali sebutan tersebut
Saya rasa ada orang share dekat grup lain ni. Dia ada satu yang saya tak ingat, dia ada tempat. Baru-baru ni dia tegur sebab orang tu mahis. Dia sebut mahid. Mahis ni bukan maksud mahid. Mahid tu haid. Ha ya sad, ha ya dha tu kadang boleh kalau kita sebutan tak betul boleh lari. Cuma kita kata balik pada asal lah. Kita nak fahamkan bahawa sebenarnya kalau orang tu belajar untuk memperbaiki bacaan dia, ketika tengah tak betul tu dia berlatih tak apa. Dan dia cuba untuk betulkan. Memang makhraj lari boleh melarikan makna. Memang akan lari makna. Bahkan tak betul. Cuma orang tu apa kadar dia? Kadar dia. Dia sengaja ke tak nak belajar baiki ataupun dia memang tak mampu. Kalau tak mampu Allah maafkan. Masalah dia jadi tukar. Kadang-kadang dia kata ihdina siratal mustaqim itu pula tasir. Memang betul. Boleh jadi. Memang akan jadi. Cuma itulah sebab kenapa bila nak jadi imam tu kena ikut tauliah lah. Sebab tu kena panggil. Memang ada seorang dulu ada hamba tak tapi meninggal lah dekat rumah bypass saya. Dia baca Quran pelik. Memang mat tu orang dengar lagu dia memang macam best je. Tapi bila orang tegur makhraj salah dan sebagainya kan. Dia kata ada anak baca belajar dulu boleh. Syekh anak kata boleh. Sebab dia nak sibuk dengan lagu, dia lupa berkenaan masalah makhraj. Memang jadi orang tu sibuk kejar lagu lupa makhraj. Betul? Itu jadi kes. Sebab tu kenapa kena jaga bab ni. Memang kita kata tapi kalau dalam kes belajar Allah Taala maafkan. Kalau memang dia pelat Allah Taala maafkan. Allah Taala takkan taklifkan kita kecuali keupayaan kita. Macam tadi kan yang Ar-Rahmanir Rahim kan. Kalau cuba roh tak boleh kan. Sebenarnya tapi lama-lama boleh. Cuma kena sentiasa berlatih. Tapi sentiasa ketika tak boleh tadi Allah Taala akan maafkan. Itu kena faham. Pasal dia bukan kerana dia sengaja. Kalau dia sengaja memang tak nak belajar, memang kita kata Quran laknat tu, itulah dia. Itu yang keadaan betul. Yang kita kata nak marah orang tu kalau dia baca tak betul tu, kalau dia sengaja tak nak belajar. Dia nak belajar, dia gagal, Allah Ta'ala akan maafkan. Itu bezalah. Memang betul, memang akan berlaku. Dan memang kalau kita pula, kalau dia kata ada imam memang tempat kita, baca Quran, makhraj tak betul, adukan kepada Jabatan Agama Islam. Biar dia orang dipanggil untuk dibetulkan. Kadang-kadang orang-orang macam ni, imam-imam ni, baca salah ni, degil. Orang tegur, melawan. Bagi tahu, buat tak tahu je. Dengan sebab itu, bagi tahu Jabatan Agama Islam. Biar supaya dipanggil dia dan dibetulkan bacaan oleh Jabatan Agama Islam. Kalau tak dengar juga, dan dibuanglah imam. Faham Baik. Wallahu a'lam. Berhenti sini Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.